Assalamualaikum, salam sejahtera. Bertemu kembali dalam langsung daripada Parlimen. Hari ini, hari yang terakhir untuk minggu yang ketiga, mesyuarat ketiga penggal kedua Parlimen yang ke-14. Seperti biasa, Khamis akan dimulakan dengan waktu pertanyaan-pertanyaan menteri. Hari ini, tumpuan bagi soalan pertama MQT diajukan oleh Ahli Parlimen Hulu Terengganu kepada Menteri Dalam Negeri Tan Sri Muhyiddin Yassin mengenai berapakah jumlah pelarian yang berada di Malaysia ketika ini mengikut negara asal dan apakah langkah-langkah yang akan dilaksanakan oleh kerajaan untuk memastikan ini benar-benar berstatus pelarian dan menjamin keberadaan mereka di negara ini tidak mengancam keselamatan masyarakat dan negara secara keseluruhannya. Baik, soalan kedua pula diajukan kepada Menteri Pertahanan. Ini berkenaan dengan kempen Derma Tabung Pahlawan 2019 yang diadakan baru-baru ini Majlis Makan Malamnya. Apakah tujuan sebenar penganjuran tersebut dan apakah strategi yang akan diambil kementerian untuk memberi kesedaran kepada masyarakat menyumbang kepada tabung berkenaan. Soalan ketiga diajukan oleh Ahli Parlimen Kapar kepada Perdana Menteri yang ingin tahu apakah tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh kerajaan dalam rangka mengangkat agenda rahmatan lil alamin dalam pentadbiran Islam di Malaysia. Pastinya itu akan dijawab sendiri oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof nanti. Baik, untuk waktu pertanyaan bagi jawab lisan pula hari ini antara yang dijangka menjadi tumpuan adalah soalan yang diajukan oleh Ahli Parlimen Parit Sulong kepada Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hak Lewal Pengguna yang ingin tahu sejauh manakah kerajaan melihat kempen dahulukan produk Muslim ataupun BMF dapat memberikan kesan buruk kepada pertumbuhan ekonomi negara. Juga soalan daripada Ahli Parlimen Bagan Datuk yang meminta Menteri Pertahanan menyatakan adakah terdapat sebarang keperluan perubahan standard operating procedure ataupun SOP bagi sebarang pertunjukan bersenjata yang dilakukan oleh Angkatan Tentera Malaysia susulan daripada kematian seorang pegawai tentera pada beberapa bulan lalu. Baik, selepas saja selesai sesi MQT dan juga waktu pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan akan diteruskan juga dengan sesi perbahasan Rang Undang-Undang Perbekalan 2020 ataupun Belanjawan 2020. Untuk peringkat dasar, saya ingin menarik perhatian anda, ini semalam yang sedang berlaku ketika sesi perbahasan Belanjawan 2020. Ahli Parlimen Baling, Datuk Seri Abdul Aziz Abdul Rahim telah pun diarahkan keluar daripada Persidangan Dewan Rakyat semalam dan digantung 2 hari selepas menuduh yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Muhammad Arif Mat Yusof sebagai individu yang berat sebelah. Tindakan itu dikeluarkan oleh Tan Sri Muhammad Arif selepas beberapa kali meminta Ahli Parlimen Barisan Nasional itu menarik balik tuduhan berkenaan. Baik, anda boleh terus ikuti kami menerusi TV1 ataupun menerusi platform Cara Dalam Talian seperti yang tertera di kaca TV anda. Terus saja ke Dewan Rakyat untuk mengikuti jawapan menteri dan timbalan menteri yang berkaitan. Bahawa pada hari Isnin 28 Oktober 2019 tiada persidangan Dewan Rakyat, memandangkan pada hari Ahad 27 Oktober 2019 adalah merupakan hari Deepavali. Persidangan Dewan Rakyat akan bersambung semula pada hari Selasa 29 Oktober 2019 dengan giliran Yang Berhormat Menteri-Menteri menjawab ke atas perbahasan Belanjawan 2020 di peringkat dasar. Pada kesempatan ini, saya bagi pihak yang di-Pertua Dewan Rakyat ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Deepavali, Deepavali Nalval Tukal kepada ahli yang berhormat dan semua penganut yang beragama Hindu yang akan menyambut perayaan tersebut. Waktu pertanyaan menteri. Silakan Yang Berhormat Hulu Terengganu kemukakan pertanyaan dalam masa 1 minit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari UMNO ke Bersatu, soalan saya nombor 1 berbunyi, minta Menteri Dalam Negeri menyatakan jumlah pelarian yang berada di Malaysia pada masa ini mengikut negara asal dan apakah langkah-langkah yang dilaksanakan oleh kerajaan untuk memastikan mereka ini benar-benar berstatus pelarian dan menjamin keberadaan mereka tidak mengancam keselamatan negara ini. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat Menteri Dalam Negeri untuk menjawab dalam tempoh masa 3 minit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Yang Bertuah, untuk makluman Yang Berhormat, Malaysia bukan negara anggota kepada Konvensyen mengenai status pelarian 1951 dan protokol mengenai status pelarian 1967. Dasar negara juga sehingga ini tidak mempunyai peruntukan atau takrifan khusus yang menyentuh mengenai pelarian termasuk Akta Immigration 1999 dan 63
Walaupun berdasarkan arahan Majlis Keselamatan Negara MKN nombor 23, mekanisme pengurusan pendatang asing tanpa izin parti yang memegang kad United Nations High Commissioner for Refugees UNHCR, kerajaan atas dasar kemanusiaan membenarkan parti yang memegang kad UNHCR tinggal sementara di negara ini dengan menggunakan asas satu kes untuk satu kes ataupun case to case basis dengan izin. Atas pendirian ini, pejabat UNHCR Kuala Lumpur menjalankan mandatnya untuk menentukan kelayakan seseorang mempunyai status pelarian di Malaysia sehingga 30 September 2019 UNHCR merekodkan sejumlah 177,943 orang parti yang memegang kad UNHCR dan pemohon dan berdaftar dengan UNHCR dari 57 buah negara, dan jumlah pendatang yang tertinggi adalah dari Myanmar seramai 153,591 orang, Pakistan 6,495 orang dan Yaman 3,568 orang. Kerajaan pada masa ini sedang dalam proses rundingan bersama pihak UNHCR untuk memastikan agensi kerajaan juga turut dalam proses penentuan status pelarian yang dilaksanakan oleh pihak UNHCR. Perkara ini dilaksanakan bagi menentusahkan status pelarian yang diberikan kepada seseorang di samping memastikan kepentingan negara khususnya di aspek keselamatan diberikan keutamaan. Saya turut menekankan kepentingan pelaksanaan strategi ini secara kolaboratif bersama pihak UNHCR dalam pertemuan saya dengan Pesuruhjaya Tinggi UNHCR Tuan Filippo Grandi di Geneva, Switzerland pada 8 Oktober 2019 baru-baru ini. Selain itu, untuk menjamin kerangka polisi berkaitan pengurusan parti yang memegang kad UNHCR yang lebih komprehensif, pihak Majlis Keselamatan Negara, Jabatan Perdana Menteri sedang menambah baik dan memperkemas arahan nombor 23 sebagai garis panduan kepada kementerian dan agensi kerajaan. Dan sebagai usaha untuk memastikan keselamatan negara tidak dikompromi, pihak kementerian melalui Jabatan Imigresen Malaysia senantiasa menjalankan operasi penguatkuasaan dari semasa ke semasa terhadap keberadaan parti dalam negara termasuk parti yang memegang kad UNHCR, dan mulai 1 Januari hingga 21 Oktober 2019 sebanyak 14,482 operasi telah dilaksanakan untuk melibatkan pemeriksaan ke atas 169,760 orang warga negara asing. Terima kasih, Ketua. Sila Yang Berhormat Hulu Terengganu, soalan tambahan 30 saat. Terima kasih Yang Berhormat Sri Menteri dan jawapan yang begitu padat. Soalan tambang saya ialah, adakah Malaysia telah mendapat kerjasama daripada agensi-agensi antarabangsa untuk menempatkan pelarian ini ke negara ketiga, dan kalau ada, berapa ramaikah pelarian yang telah ditempatkan tersebut? Yang kedua, yang Ketua, berkaitan dengan depo tahanan imigresen Aceh yang dibuka pada tahun 2002. Soalan saya, apakah Kementerian tidak mempunyai cadangan untuk memindah depo tersebut kerana ianya tidak strategik, berada di tengah bandar dan bersebelahan dengan sekolah menengah kawasan Aceh yang terasa amat tidak sesuai untuk masa sekarang keberadaan depo tersebut di kawasan tersebut. Mohon pandangan. Terima kasih, Ketua. Sila Yang Berhormat Menteri jawab 2 minit 30 saat. Tuan Ketua, untuk makluman yang berhormat, UNHCR juga turut menjalankan proses penempatan semula ke negara ketiga bagi parti yang memegang kad UNHCR tadi, dan selain itu menghantar mereka pulang ke negara asal. Ini adalah antara tanggungjawab UNHCR di bawah mandat yang diberikan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB. Dari 1 Januari hingga 30 September 2019, seramai 2,318 orang parti yang memegang kad UNHCR telah ditempatkan di negara ketiga. Antara negara ketiga yang dikenal pasti oleh UNHCR ialah Amerika Syarikat, Australia, Kanada, Finland, Perancis, Jepun, Korea, New Zealand, Norway, Sweden dan United Kingdom. Dalam pertemuan saya dengan Pesuruhjaya Tinggi UNHCR yang saya sebutkan tadi, saya telah menyarankan supaya UNHCR dan komuniti antarabangsa khususnya negara-negara konvensyen mengenai status pelarian 1951 dan protokol
mengenai status pelarian 1967 menyalurkan bantuan keuangan untuk membantu memenuhi keperluan parti yang memegang kad UNHCR dan pemohon suaka yang berada di Malaysia. Untuk makluman Yang Berhormat, memang kita ada satu depo tahanan imigresen di Ajil. Ini luar sikit dari soalan tapi saya boleh jawab. Tidak ada lagi setakat ini rancangan untuk kita pindahkan ke tempat lain, tapi kerana dah dibangkit oleh Yang Berhormat Wakil pada Bersatu, saya sebagai Presiden kena beri perhatian. InsyaAllah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Yang Berhormat Menteri, soalan tambahan yang kedua. Saya jemput Kuala Krau. 30 saat. Terima kasih Datuk Speaker. Selain daripada pelarian dan juga parti yang datang ke negara kita, kemungkinan besar ada anak-anak yang dilahirkan di dalam negara kita daripada pelarian dan juga parti di dalam negara kita. Baru-baru ini kita digemparkan apabila 1.4 juta ada CJ kelahiran tapi tiada MyKad. Adakah ada jaminan pada kerajaan anak-anak pelarian dan juga parti ini tidak mendapat tidak mendapat CJ kelahiran dan juga tidak mendapat MyKad bagi menjamin keselamatan dan kedaulatan negara? Mohon jawapan kepada Yang Berhormat Menteri. Sila Yang Berhormat Menteri, 2 minit 30 saat. Tuan Ketua, memang kita sedari perkara itu berlaku kerana isu pelarian ini bukan baru, dah sekian lama dan pastinya dalam tempoh mereka berada di Malaysia, ada yang sudah berkahwin, ada yang berkahwin baru dan sebagainya, tentunya melahirkan anak mereka di sini. Tetapi status mereka adalah tetap status sebagai anak kepada pelarian. Cuma yang penting di sini untuk direkodkan, pasal kita nak pastikan semuanya ada dalam rekod kita. Jadi kita akan bekerjasama dengan UNHCR supaya mungkin kad juga baru boleh dikeluarkan. Tidak bermakna dengan itu mereka boleh mendapat status warga negara. Ya, itu ada peruntukan perlembagaan dan undang-undang lain yang perlu kita patuhi. Yang penting ialah supaya setiap apa yang berlaku di kalangan refugee ataupun pelarian di Malaysia ini, sama ada taraf dia UNHCR atau tidak, itu mesti ada rekod. Yang penting untuk kita mengetahui di mana mereka berada, apa yang mereka lakukan dan juga mungkin isu-isu yang berbangkit soal persekolahan mereka, soal kesihatan mereka, ini perlu kita ambil perhatian. Terima kasih. Terima kasih. Satu lagi. Pohon yang dipertuan satu daripada Sabah. Saya ingin teruskan kepada pertanyaan yang kedua. Sekarang saya jumpa Yang Berhormat Tampin. Terima kasih kepada Datuk Yang di-Pertua. Meminta Menteri Pertahanan menyatakan berkenaan kempen Derma Tabung Pahlawan 2019 seperti berikut. Pada 21 Oktober 2019 yang baru lalu, pihak kementerian telah menganjurkan majlis makan malam bagi kutipan Derma Tabung Pahlawan. Apakah tujuan sebenar penganjuran ini dan apakah strategi yang diambil oleh kementerian dalam kempen Tabung Pahlawan 2019 untuk memberi kesedaran kepada masyarakat untuk menyumbang kepada tabung berkenaan? Dan berapakah nilai kutipan Tabung Pahlawan yang telah berjaya diperolehi sehingga kini? Sila Yang Berhormat Menteri Pertahanan menjawab dalam tempoh masa 3 minit. Tuan Yang di-Pertua, terima kasih atas pertanyaan Tampin. Sebelum saya menjawab pertanyaan, terlebih dahulu saya merahkan ucapan terima kasih kepada Parlimen Malaysia atas kebenaran yang diberikan untuk Kementerian Pertahanan mengadakan kempen kutipan Tabung Pahlawan di koridor Parlimen pada 15 dan 16 Oktober 2019. Saya juga mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada semua ahli Dewan yang telah menghulurkan derma ikhlas semasa kempen berkenaan berjalan. Tuan Yang di-Pertua, Majlis Makan Malam Amal kempen Tabung Pahlawan telah diadakan 21 Oktober di Dewan Perkasa Wisma Perwira ATM. Dianjurkan bertujuan untuk tanda penghargaan Kementerian Pertahanan kepada semua penyumbang-penyumbang kempen Tabung Pahlawan 2019. Kementerian Pertahanan telah menggunakan pelbagai platform dalam strategi untuk memberi kesedaran kepada masyarakat bagi memberi sumbangan kepada tabung kempen Tabung Pahlawan. Penganjuran program semarak kasih veteran seperti Food for Gelandangan dan kempen Derma Darah. Promosikan kempen Tabung Pahlawan melalui pelbagai media. Kutipan jalanan oleh persatuan-persatuan veteran. Kerjasama dengan lain-lain kementerian telah diadakan, termasuklah Kementerian Multimedia
yang telah membantu untuk menyiarkan iklan promosi mengenai kempen Tabung Pahlawan serta kerjasama dengan Kementerian Pendidikan Malaysia untuk menghebahkan pelaksanaan kempen Tabung Pahlawan di semua institusi pengajian di seluruh negara. Kita target untuk mengutip pada tahun ini sebanyak 6 juta ringgit berdasarkan kutipan-kutipan sebelum ini, iaitu di sekitar 3 hingga 4 juta ringgit yang banyaknya datang daripada sumbangan kerajaan. Oleh itu kita meletakkan target untuk kutipan tahun ini melalui malam jamuan itu sebanyak 6 juta ringgit. Alhamdulillah kita memperolehi 9.5 juta ringgit. Inilah rekod kutipan yang diperolehi oleh kempen untuk memperingati Tabung Pahlawan ini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada penerima-penerima. Memang kali ini penyumbang terbesar tabung ini adalah daripada mereka yang tidak ada perniagaan dengan MINDEF. Penyumbang yang terbesar 1.6 juta, seorang businessman daripada Sarawak. Ini telah ada kesedaran di kalangan masyarakat bahawa perniagaan mereka dapat berjalan dengan baik, di antaranya kerana negara ini berada dalam keadaan aman. Maka timbal balas itu mereka sumbang kepada tabung ini dan saya amat berterima kasih melebihi target yang kita letakkan, 6 juta kepada 9.5 juta. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Sila soalan tambah pertama, Tampin 30 saat. Terima kasih Dato' Yang Dipertua. Sebelum saya mengemukakan soalan, Dewan ini mengalu-alukan pelawat daripada Sekolah Menengah Sains Alam Shah Ceras. Saya ingin merekamkan tahniah dan atas usaha bersungguh-sungguh dalam kempen Tabung Pahlawan 2019 dengan kutipan melebihi daripada sasaran. Soalan saya ialah kemanakah wang itu akan dibelanjakan dan apakah inisiatif lain kementerian dalam memastikan sosioekonomi golongan veteran ATM terus diperkasa, seterusnya meningkatkan kualiti hidup mereka. Yang Berhormat Menteri, 2 minit 30 saat. Tuan Yang Dipertua, dana yang terkumpul ini akan disalurkan ke dalam akaun tabung rayuan Hari Pahlawan di bawah seliaan Yayasan Veteran ATM dan digunakan untuk memberi bantuan kepada veteran ATM dan keluarga mereka yang memerlukan bantuan seperti bantuan sara hidup bagi mereka yang tidak berkemampuan dan tercedera, keperluan perubatan dan peralatan, bantuan pendidikan sekolah dan pengajian tinggi dan bantuan lain-lain yang berunsur kebajikan termasuklah bencana alam, kebakaran dan sebagainya. Memanglah bila veteran ini kita tahu umur semakin meningkat, maka bantuan untuk kesihatan itu amat perlu dipertingkatkan. Peranan Yayasan Veteran ATM dengan kempen Tabung Pahlawan, Yayasan Veteran ATM ditubuhkan untuk membantu Jeff ATM dalam hal-hal kebajikan veteran ATM. Jabatan Highway Veteran ATM adalah sebuah jabatan kerajaan. Jabatan kerajaan tidak boleh menerima dana sumbangan dan derma daripada syarikat atau orang ramai. Maka diberi kepada yayasan untuk mengendalikan wang itu. Ketua Pengarah Jeff adalah timbalan pengurusi Yayasan Veteran ATM. Jawatan kuasa yang 2019 akan menetapkan jenis sumbangan dan jumlah sumbangan kepada veteran ATM dan persatuan veteran. Duit ini akan diagihkan sebaik-baiknya dan dikawal dengan begitu teliti. Yayasan Veteran ATM berperanan sebagai pemegang akaun di dalam tabung ini. Tema untuk kita terus berkempen lagi dan saya mengharapkan sebelum akhir tahun ini kita akan mencapai sekurang-kurangnya 10 juta kutipan untuk kita mendapat memberi bantuan kepada veteran-veteran Angkatan Tentera Malaysia. Terima kasih. Kuala Terengganu. Terima kasih, Berhormat Menteri. Kuala Terengganu. Saya jemput Yang Berhormat Paya Besar. Tak puas hati. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya memandang tinggi usaha kementerian ini kerana kita mesti bantu veteran ATM.
Itu perkara pokoknya. Tapi persoalannya, Yang Berhormat Menteri, kutipan 9.5 juta ini tak perlu dibanggakan. Kerana apa? Jumlah veteran lebih kurang hampir 95,000. Kalau dibahagikan dengan 9.5 juta ni lebih kurang RM100 je untuk seorang. Jadi apakah strategi kementerian yang lebih nampak realistik daripada kita buat kutipan jalanan? Malu veteran, Yang Berhormat Menteri. Kutip daripada satu tabung ke satu tabung. Lepas tu kerajaan kata nak bagi grant, kutip 100 dapat 100 oleh pihak kerajaan. Adakah Yang Berhormat Menteri memikirkan supaya minta dengan kerajaan-kerajaan negeri ni tanah supaya yayasan ini dapat berniaga dan akhirnya keuntungan ini dapat disalurkan kepada tabung veteran ini, tabung pahlawan ini, kerana ini yang lebih penting kerana nasib mereka perlu dibela. Minta pandangan Yang Berhormat Menteri. Sila Bantu veteran adalah banyak hal perumahan, kesihatan dan ada peruntukan di Jabatan Hewan Veteran. Tapi hari inilah soalan tentang tabung kempen pahlawan, maka saya tumpu kepada jawapan itu. Bukan soal malu, yang pentingnya kita nak create awareness, iaitu kesedaran tentang peranan yang dimainkan oleh Angkatan Tentera. Kalau kita pergi ke England, lepas saja immigration sudah ada bunga popi, tabung popi diletakkan di situ. Bukan kerajaan United Kingdom tidak mampu untuk bantu veteran, tetapi kita lihat semua pemimpin pegawai kerajaan di parlimen pakai bunga popi, menandakan mereka menghormati peranan Angkatan Tentera mereka. Begitu juga di Australia, peruntukan dan penghormatan kepada veteran begitu tinggi. Anak-anak sekolah dibawa ke Museum Tentera setiap minggu untuk memperingatkan mereka bahawa Australia menjadi begitu hebat, di antaranya pengorbanan daripada Angkatan Tentera mereka. Di Malaysia ini sampai ada yang mengatakan bahawa tentera makan tidur. Ini kerana awareness di kalangan rakyat itu telah berkurangan. Sebab itulah kempen seperti ini perlu digerakkan. Kita dahulu di sekolah ada orang datang untuk meminta tabung Hari Pahlawan. Dan kita beri 10 sen, 20 sen, sekupang, 2 kupang. Bukan itu nilai yang dilihat di sudut angka itu, tetapi awareness ini yang perlu ditekankan. Dan saya sebut pada tahun ini, di antara penerima yang tinggi, mereka yang tidak berniaga dengan ATM. Ini bermakna bahawa sudah ada kesedaran bahawa mereka dapat berniaga, mereka dapat jadi korporat yang hebat kerana negara ini aman. Awareness inilah yang perlu kita terus berkempen. Di samping pihak kerajaan akan terus memohon bantuan-bantuan tambahan pada masa yang akan datang, terutama mewujudkan pekerjaan yang kedua kepada veteran yang telah bersara, supaya mereka bersara dalam umur yang begitu muda, 40-41 tahun. Mereka perlu kepada pekerja yang kedua. Ini terus kita akan jalankan dari masa ke semasa. Tapi kempen tabung ini akan kita pergiatkan untuk mewujudkan kesedaran umum terhadap pengorbanan pasukan keselamatan yang telah berjasa sehingga kita boleh berada mengamalkan demokrasi di Malaysia ini dengan baik kerana keselamatan negara terjamin sekarang ini. Terima kasih. Kuala Terengganu satu lagi. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Satu lagi Kuala Terengganu. Kepada pertanyaan Menteri, sekarang saya jemput Yang Berhormat Kapar. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Datuk Speaker, minta Perdana Menteri menyatakan apakah tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh kerajaan dalam rangka mengangkat agenda rahmatan lil alamin dalam pentadbiran Islam di Malaysia. Mohon penjelasan. Terima kasih Datuk Speaker. Sila Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri menjawab, tempoh masa 3 minit. Terima kasih. Tegak perjuangan seperti jebat epik wira Melayu lama, suara Kapar sentiasa hebat, suara rakyat tetap terutama. 3 teras yang dipertua terbina di atasnya rahmatan lil alamin, iaitu pertama, gagasan rahmah Islam yang mengikuti cara bagaimana Islam itu tersebar secara rahmah. Kedua ialah prinsip maqasid syariah. Dan yang ketiga ialah model Malaysia yang menjadi panduan dalam pelaksanaan Islam di Malaysia tanpa meninggalkan prinsip-prinsip yang teras dan asas. Dari usaha ini kita telah pun memulakannya sejak tahun 2018 dan kita telah pun menjelaskan dalam program penerangan dan penjelasan, pembudayaan dan penyelarasan. Adalah penting untuk saya maklumkan juga di Dewan Yang Mulia ini bahawa dasar ini telah pun dibawa ke pengetahuan
Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Pertuan Agong apabila Baginda bertitah pada 11 Mac 2019 dengan menyatakan sokongan mempromosi nilai dan budaya kerja melalui pendekatan rahmatan lil alamin. Pada 14 Mac 2019, perkara ini telah dibawa untuk pengetahuan Majlis Kebangsaan Hal Ehwal Islam. Di dalam majlis itu telah diperbincangkan dan di situ telah menerima sebulat suara bahawa pentadbiran Islam hari ini adalah berdasarkan kepada gagasan untuk kita membina sebuah masyarakat dan negara rahmah. Dan yang lebih utama, pada mesyuarat Majlis Raja-Raja ke-254 pada 4 Julai 2019, Majlis Raja-Raja telah memberi perkenan kepada dasar baru ini yang telah kita persembahkan dan dimaklumkan kepada Majlis Raja-Raja. Negeri-negeri yang telah kami pergi untuk menyampaikan dalam program penerangan penjelasan, Melaka, Perak, Selangor, Kedah, Sarawak, Negeri Sembilan, Wilayah Persekutuan. Manakala negeri-negeri yang telah pun melancarkan program rahmah di peringkat negeri ialah Pulau Pinang, Kedah, Kelantan, Wilayah Persekutuan, Perak dan Negeri Sembilan. Dari sudut engagement, kita telah membuat libat urus dengan kementerian-kementerian iaitu Kementerian Kesihatan, Kementerian Pendidikan, Kementerian Wanita dan Keluarga, Kementerian Komunikasi dan Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan. Dalam rangka kita menjelaskan dasar-dasar ini, pihak Kementerian Pertahanan telah pun memberikan ruang untuk kami menjelaskan dasar ini, termasuk juga Kementerian Pendidikan, Kementerian Komunikasi dan Kementerian Belia dan Sukan. Yang dipertua, dasar ini insya-Allah pada esok hari akan dibentang dalam memorandum untuk diterima dan dibahas di peringkat Majlis Jemaah Menteri. Doakan agar dasar ini akan menjadi way forward dalam kita membawa dasar-dasar Islam di dalam negara ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih Menteri. Kapal soalan tambah pertama 30. Terima kasih. Datuk Speaker, membantu rakyat menyelesaikan penghidupan dari kesusahan, derita dan sengsara kepada keselesaan dan keamanan daripada tidak mengundang masalah rakyat berterusan dalam rangka Islam. Apakah langkah kerajaan untuk rakyat menghadami, memahami dan tidak terkecuali menteri-menteri, agenda rahmatan lil alamin itu dapat diselesaikan dalam sasaran kejayaan tersebut? Mohon penjelasan. Terima kasih, Menteri. Sila Menteri 2 minit 30 saat. Terima kasih kepada Kapar. Terima kasih juga kerana memperingatkan kami tentang tanggungjawab ini. Oleh kerana dia adalah merupakan dasar kerajaan, maka sudah tentu apabila ia diterima, ia akan diterima oleh keseluruhan kabinet dan keseluruhan menteri. Saya telah membuat engagement dengan berbagai kementerian dan setakat ini mereka memang positif. Saya boleh rujuk kepada Kementerian Luar Negeri. Mereka telah mengambil dasar rahmatan ini sebagai salah satu kita kata elemen di dalam dasar luar negara. Saya juga telah memberi input kepada Kementerian Pertahanan yang kita menanti kertas putih yang akan dibentangkan, juga telah kami memberi pandangan kami kepada Kementerian Pertahanan, termasuk Kementerian Kesihatan, termasuk Kementerian Pendidikan. Dan hasrat ini diterjemahkan dalam bajet baru-baru ini, di mana Kementerian Kewangan yang saya telah pun engage untuk menjelaskan dasar ini telah memperuntukkan 10 juta bagi menjayakan program ini. Doakan insya-Allah bukan sahaja menteri, bukan sahaja ahli parlimen, saya juga bersedia untuk menjelaskan kepada ahli-ahli parlimen pembangkang di sebelah sana tentang dasar ini, kerana ia bukan dasar politik atau kepentingan diri, tapi ia merupakan dasar merentas kepentingan politik dan menjadi satu dasar yang kita akan bangga bukan sahaja di Malaysia tetapi menjadi model kepada seluruh dunia. Jadi doakan agar 2020 menjadi satu lagi petanda aras kepada kejayaan kita untuk membawa Malaysia baru ini dengan naratif rahmatan lil alamin. Saya juga telah membuat pertemuan dengan duta-duta Kesatuan Eropah untuk menjelaskan dasar ini. Saya juga telah membuat pertemuan dengan duta-duta OIC
untuk menjelaskan dasar Malaysia ini, dan insya-Allah jika tiada ara melintang pada bulan November saya akan membentang dasar ini di Cambridge University bagi menjelaskan betapa hari ini dasar rahmatan lil alamin ini sifatnya progresif, inklusif dan amat rapat dengan SDG yang merupakan Malaysia merupakan salah satu daripada yang menandatangani Sustainable Development Goals. Terima kasih Kabar kerana memberi sokongan pada dasar yang besar ini. Terima kasih Menteri. Saya jemput soalan tambahan kedua, Kuala Terengganu. 30 saat. Ya, saya tertariklah dengan agenda rahmatan lil alamin ni, progresif, inklusif dan sebagainya. Tapi ini semua perkataan yang tidak ada maknanya sekiranya tidak betul-betul memberikan rahmat kepada rakyat, khususnya dalam pentadbiran Islam itu. Jadi antara institusi yang perlu diperkasakan adalah Mahkamah Syariah. Saya mendapat banyak aduan daripada terutama sekali kalangan wanita khusus dalam kes-kes kahwin cerai dan sebagainya, tentang penguatkuasaan berkait dengan nafkah anak dan sebagainya yang tak dapat dikuatkuasakan, menjadi zalim kepada mereka, yang mana perlukan kepada kuasa yang lebih diberi kepada Mahkamah Syariah. Apakah langkah yang diambil oleh pihak kementerian di dalam memperkasakan lagi bidang kuasa Mahkamah Syariah? Terima kasih. Sila Menteri, 2 minit. Terima kasih Kuala Terengganu di atas soalan yang kebetulan bersandarkan kepada dasar ini yang terbina atas 3 teras yang saya sebutkan tadi. Pihak JKSM melalui dasar ini telah pun menubuhkan satu mahkamah khas yang dinamakan sebagai Mahkamah Bahagian Nafkah dan Hadanah. Ini melibatkan soal-soal aduan yang memang saya amat bersetuju Kuala Terengganu bahawa ini menjadi satu masalah kepada wanita-wanita yang tidak dibela. Kami di dalam mahkamah ini juga telah membuat satu peruntukan penguatkuasaan, iaitu bailiff, di mana suami-suami yang gagal memenuhi keputusan Mahkamah Syariah boleh diambil tindakan seperti membekukan hartanya ataupun boleh diambil daripada bank account ataupun KWSP untuk dibayar seperti mana yang telah diputuskan. Tapi saya ingin jelaskan, walaupun putusan itu telah dipersetujui oleh Majlis Jemaah Menteri kerana dia tidak melibatkan apa-apa akta, yang ia hanya berkuat kuasa di wilayah sahaja, kita nak jelaskan apabila kita cuba membuat tindakan susulan dengan pihak-pihak lain yang akan terlibat dalam penguatkuasaan ini, kita terpaksa berbincang dengan Kementerian Kewangan kerana di dalam akta bukan di bawah kami tetapi akta dalam bank negara, keputusan Mahkamah Syariah tidak terikat. Ini masalah kita. Keputusan Mahkamah Syariah tidak terikat kepada akta tersebut. Begitu juga dengan KWSP. Jadi setelah kita membuka ruang untuk melihat bagaimana wanita-wanita ini perlu dibela melalui Mahkamah Syariah, kami sekarang dalam perundingan yang amat intensif dengan pihak Kementerian Kewangan dan juga Kementerian Wanita untuk membincang bagaimana kita nak jadikan keputusan Mahkamah Syariah ini juga terikat di dalam akta mereka. Terima kasih kerana prihatin kepada isu ini. InsyaAllah berbekalkan kejelasan rahmatan lil alamin, bukan sahaja isu mahkamah tetapi juga isu keharmonian, isu kita kata melibatkan ekonomi, isu melibatkan berbagai aspek yang memantulkan konsep wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin, kita akan terokai dan kita akan lakukan dengan baik, dengan syarat di sebelah sana juga menyokong sebagai ianya dasar kerajaan, bukan dasar parti. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Yang Berhormat, sekarang tamatlah 30 minit sesi untuk waktu pertanyaan-pertanyaan Menteri pada hari ini. Terima kasih Ahli Yang Berhormat. Pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan. Saya jemput Tuan Yamani Hafiz bin Musa, Ahli Yang Berhormat Sipitang. Terima kasih Tuan Speaker. Soalan saya yang pertama pada hari ini. Sila Yang Berhormat Menteri Pendidikan atau timbalannya menjawab. Terima kasih Datuk Speaker, terima kasih Ahli Yang Berhormat.
Datuk Yang di-Pertua, perkara 74 dan 80 Perlembagaan Persekutuan menyatakan bahawa Kerajaan Persekutuan mempunyai kuasa perundangan dan kuasa eksekutif dalam perkara berkaitan pendidikan sebagaimana yang dinyatakan dalam item 13 Senarai 1 Senarai Persekutuan Jadual ke-9 Perlembagaan Persekutuan. Justeru, negara kita melaksanakan sistem pendidikan berpusat dan semua institusi pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia KPM adalah tertaluk kepada Aktah Pendidikan 1996 Aktah 550 yang menjadi rujukan utama berhubung apa-apa perkara yang berkait dengan pendidikan di semua institusi pendidikan dalam sistem pendidikan kebangsaan. Untuk maklumat ahli yang berhormat, Kementerian Pendidikan Malaysia KPM sentiasa berusaha dan memberikan perhatian kepada sekolah yang memerlukan kerja-kerja penyelenggaraan serta naik taraf kemudahan institusi pendidikan seluruh negara termasuk di Sabah dan Sarawak bagi memperkasakan penyelenggaraan aset bangunan, aset tanah dan aset infrastruktur di sekolah dan institusi pendidikan kerajaan di Sabah dan Sarawak. KPM telah menyarukan peruntukan berjumlah RM27.49 juta kepada JPN Sabah, Jabatan Pendidikan Negeri Sabah, dan RM16.64 juta kepada JPN Sarawak pada tahun 2019. Peruntukan yang disarukan adalah untuk menggekalkan fungsi aset berkenaan, kerja-kerja penyelenggaraan secara berkala dengan izin periodical maintenance dan penyelenggaraan pembaikan dengan izin corrective maintenance dan juga penyelenggaraan pembaikan collective maintenance berdasarkan permohonan daripada Jabatan Pendidikan Negeri Sabah dan Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak bagi menambah baik dan mempercepatkan lagi proses berkaitan perolehan melibatkan institusi pendidikan KPM di Sabah dan Sarawak. Pegawai KPM melalui jadual perwakilan kuasa bagi pengurusan perolehan bekalan dan perkhidmatan yang berkuat kuasa mulai 15 hari bulan Julai 2019 telah menurunkan kuasa kepada Lembaga Perolehan Persekutuan Sabah dan Sarawak untuk meluluskan perolehan secara tender sehingga RM5 juta. KPM percaya langkah ini dapat mempercepatkan lagi kerja-kerja pembaikan dan menaik taraf sekolah-sekolah dalam usaha untuk meningkatkan tahap pencapaian akademik pelajar. Walau bagaimanapun, pelaksanaan projek adalah masih bergantung dan tertaluk kepada arahan Pemberdayaan 182 yang menyatakan bahawa pelaksanaan projek-projek pembangunan di KPM adalah dilaksanakan oleh Jabatan Teknikal iaitu pihak Jabatan Kerja Raya JKL. Sekian jawapan saya. Terima kasih. Timbalan Menteri. Sekarang ke Sipitang. Soalan tambahan pertama 30 saat. Terima kasih Datuk Speaker. Terima kasih Timbalan Menteri atas jawapan yang diberikan. Bolehkah saya simpulkan mungkin daripada jawapan yang panjang itu, penurunan kuasa itu melainkan yang penurunan kuasa yang diberi oleh perolehan tender negeri, tidak ada penurunan kuasa yang lain-lain diturunkan kepada pihak negeri. Dan satu lagi saya ingin menanyakan pada Timbalan Menteri, apakah langkah-langkah proaktif Kementerian Pelajaran dalam jangka masa panjang untuk memastikan keseimbangan di antara Semenanjung dengan Sabah dan Sarawak sujud sejajar dengan apa yang dikatakan menyediakan rancangan kehidupan yang lebih wajar atau decent standard of living dengan izin Tuan Speaker yang digariskan dalam Wawasan Kemakmuran Bersama 2030 baru-baru ini. Sekian, terima kasih. Sila Timbalan Menteri, 1 minit. Terima kasih Datuk Speaker, terima kasih ahli yang berhormat Sipitang. Saya ingin melampungkan bahawa beberapa perubahan yang telah dibawa oleh Kerajaan Pakatan Harapan untuklah terutamanya Sabah dan Sarawak. Saya nak bagi contoh sepertilah pada bulan Ogos ini untuk negeri Sarawak, kita telah memberilah kuasa pemilihan kontraktor bagi setiap projek yang di bawah ke Lembaga Perolehan Persekutuan Sarawak. Jadi ini adalah telah kuasa baharu yang telah diberi
diberi kepada LLP Sarawak. Dan selain daripada itu, LLP itu perlu ada wakil daripada KPM dan juga wakil pemberdayaan Malaysia daripada Kementerian Kewangan. Selain daripada itu, had nilai dan kuasa LPP Sarawak telah ditingkatkan daripada 30 juta ringgit kepada 40 juta ringgit. Dan projek di negeri Sarawak juga akanlah dilaksanakan oleh JKL Sarawak. Jadi ini merupakan kuasa yang telah diturunkan kepada Sarawak. Dan juga sama untuk Sabah, di mana kita telah wujudkan satu jawatan kuasa tender khas di peringkat negeri, di mana setiausaha kerajaan negeri Sabah adalah pengerusi dan juga mempunyai wakil daripada Kementerian Pelajaran dan Inovasi Sabah, wakil daripada Kementerian Kewangan, wakil daripada Kementerian Pendidikan dan juga wakil daripada KKR. Dan selain itu juga semua projek juga dilaksanakan oleh JKL Sabah. Jadi ini merupakan kaedah-kaedah baharu yang kami turunkan kuasa kepada negeri-negeri supaya projek boleh dilaksanakan dengan lebih cepat. Sekian jawapan saya. Terima kasih Timbalan Menteri. Soalan yang keempat. Saya beri Sabah Sarawak peluang ke saya jemput yang berhormat Kanwit. Terima kasih Tuan Speaker. Saya akan terus mencoba. Isu sekolah daib dan peruntukan. Kita masih ingat di masa Barisan Nasional pemerintah dulu, kita telah menganggalkan lebih kurang at least 1 bilion perlu diperuntukkan setiap tahun ataupun dalam beberapa tahun, dan itu pun telah dijanjikan untuk Sabah dan Sarawak. Tetapi selepas PH mengambil alih kerjaan, peruntukan itu sudah kucak-kacir lagi. Dan bagi Sarawak, kita telah membuat satu perjanjian ataupun persetujuan bahawa dengan kontra yang dikenaki oleh Menteri Kewangan bahawa Sarawak perlu membayar 1 bilion dan kita telah pun bayar 350 juta. Dan apakah status duit ini sekarang? Berapakah jumlah sekolah atau peruntukan yang telah disetujui dan diperuntukkan untuk Sarawak untuk menggunakan duit sebanyak ini setakat sekarang? Terima kasih. Dan senaraikan kalau boleh projek-projek yang akan dilaksanakan. Terima kasih Kanwit. Sila Timbalan Menteri. Terima kasih Datuk Speaker. Terima kasih ahli yang berhormat Kanwit. Untuk tahun 2019, peruntukan yang telah dibagikan kepada negeri Sarawak untuk projek-projek sekolah daif adalah sebanyak 100 juta ringgit dan juga campur daripada bayaran daripada kerajaan negeri Sarawak iaitu 350 juta ringgit. Itu 100 juta ringgit itu kita telah senaraikan 32 projek dan juga untuk projek juga untuk 350 juta ringgit itu kita selepas perbincangan dengan kerajaan negeri kita telah senaraikan 37 projek. Jadi saya rasa saya tak perlulah saya baca satu demi satu tetapi saya akan beri senaraian secara tertulis. Terima kasih. Terima kasih Menteri. Untuk pertanyaan yang kedua, saya jemput yang berhormat Datuk Dr. Nurani Ahmad, Parit Sulong. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Yang Di-Pertua. Soalan saya soalan nombor 2. Sila Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Datuk Di-Pertua, saya mohon izin untuk menjawab bersekali soalan dari Parit Sulong. Untuk pertanyaan-pertanyaan ahli yang berhormat yang lain yang dijadualkan bagi soalan yang sama dan ada kaitan, iaitulah Bukit Bintang pada 7 Oktober, Kuala Kerai dan Tumpat pada 6 November, Sekijang 14 November, Tumpat 18 November, Hulu Terengganu 21 November dan Bacok 3 Disember. Datuk Yang Di-Pertua, fungsi kementerian adalah untuk mewujudkan satu ekosistem perniagaan yang sehat dan kondusif kepada komuniti ekonomi dan juga pengguna. Iklim perniagaan yang positif dan kondusif menyuburkan amalan persaingan dalam perniagaan, harga yang kompetitif, produk atau perkhidmatan yang berkualiti, tidak mengabaikan aspek halal, melindungi hak pengguna dan menghormati pilihan pengguna. Berdasarkan kepada landasan ini,
maka kementerian mengambil peranan untuk terus mempromosikan beli barangan buatan Malaysia. Untuk Dipertua, soalan Parit Sulong menjurus kepada kesan terhadap kempen ataupun penganjuran dahulukan produk Muslim. Untuk bercakap tentang kesan, kita harus melihat dari segi angka dan statistik. Setakat ini sedang kita menjawab soalan ini, iaitu pada bulan Oktober, statistik terakhir kalau nak dilihat dari segi sektor perdagangan, borong dan runcit, ianya cuma memberikan angka terakhir setakat kuartal kedua pada tahun ini. Setakat ini kedudukan sumbangan perdagangan dan sektor runcit terus berkembang baik, mencatatkan 7.5% kepada KDNK negara, perdagangan borong 7.5%, masing-masing memberikan total sumbangan kepada KDNK berjumlah hampir 58 bilion ringgit. Oleh kerana kempen yang disebut yang berhormat dalam soalan hanya bermula sekitar Julai hingga Ogos, setakat ini Kementerian bahkan kerajaan belum ada apa-apa statistik untuk mengaitkan kempen itu dan kesan sama ada baik ataupun buruk kepada ekonomi. Terima kasih. Ya, Parit Sulong. 30 saat. Terima kasih Yang Berhormat Menteri yang menjawab sendiri soalan ini dan juga Yang Berhormat Speaker. Saya tengok daripada jawapan Yang Berhormat Menteri tadi, Yang Berhormat Menteri tidak hendak pun sebut perkataan BMF tersebut. Jadinya sebenarnya Yang Berhormat Menteri, kempen BMF ni juga adalah salah satu daripada kempen barangan Malaysia. Dan antara lainnya usahanya adalah untuk mempromosi produk Malaysia selaras dengan usaha untuk menjadi peneraju industri halal global. Apalagi 68.8% pada PKNS adalah peniaga Bumi Putra. Jadinya soalan saya adalah sejauh manakah kementerian serius dalam menanangi isu lambakan produk was-was yang diragui statusnya di pasaran, dan apakah kementerian akan mengkaji semak kelulusan lesen perniagaan kepada syarikat bukan Muslim yang memanipulasi penggunaan nama ataupun logo berteraskan Islam. Terima kasih. Sila Yang Berhormat Menteri. 1 minit. Terima kasih. Dipertua, terima kasih Parit Sulong. Usaha kementerian, bukan sahaja kementerian ini, bahkan kementerian-kementerian lain dalam mempromosikan perdagangan akan sentiasa ditingkatkan. Bukan sahaja melalui kempen dalam negeri, bahkan di luar negeri. Kalau boleh saya berkongsi beberapa contoh. Jepun sekarang sedang menganjurkan rugby Piala Dunia dan saya sokong All Black, dia masuk semi-final. Tahun depan dia akan anjurkan sukan Olimpik. Jadi kerajaan Jepun menjangkakan dua sukan ini akan menarik ramai pelancong Muslim. Lalu kerajaan Jepun meminta untuk kerajaan Malaysia ikut membantu bagaimana memperkukuhkan industri halal bagi memenuhi permintaan ketika musim sukan ini. Itu secontoh. Dalam banyak-banyak negara ni, Jepun tengok pada kita. Sebab katanya sijil perakuan halal JAKIM diiktiraf hampir 50 negara di dunia. Dia tak cari negara lain. Itu satu kebanggaan. Dan ini bukan usaha setahun dua ini usaha berterusan yang telah dimulakan dulu. Termasuk sahabat saya dari Bagan Datuk pernah duduk dalam kementerian ini, kementerian yang mengawasi JAKIM. Saya baru balik dari Sarajevo menyertai halal fair yang terbesar di benua Eropah. Buat masa inilah, sebelum London bulan Disember ni. Dan saya membawa 200 anggota delegasi dan membuka Malaysian Pavilion, 20 syarikat mempamerkan. Dan hasilnya kita telah menandatangani perjanjian di antara Perak Halal Corporation dengan sebuah syarikat tempatan untuk membekalkan ayam halal bagi seluruh Eropah kerana kedudukan strategik Bosnia Herzegovina sebagai gateway kepada benua Eropah. Di bawah bimbingan
kementerian ini, tak termasuk kementerian lain, kita ada 1,850 usahawan PKS yang 80% adalah industri F&B. Dan oleh kerana kementerian ini juga kawal sela industri peruncitan, pasaraya-pasaraya besar yang bertapak di negara ini, yang satu pasaraya ada 80 outlet, satu pasaraya ada 100 outlets. Melalui bimbingan kepada usahawan kita ini dalam melakukan pembukusan yang baik, pelabelan yang baik, jaminan mutu, keselamatan makanan, aspek halal, kita telah dapat mengetengahkan produk ini ke pasaraya-pasaraya ini. Dan hasilnya beberapa pencapaian, kalau boleh saya sebut, misalnya kopi Hang Tuah, itu jualannya sudah 7 angka. Rempah Mak Siti, kek Frutissimo, kicap Jalil dan sos Jalil, itu jualannya semua sudah mencapai 7 angka. Ini kebetulan pula daripada F&B ini, daripada 1,850 itu, kebanyakannya adalah usahawan PKS Bumiputra. Jadi pencapaian yang kami lakukan ini, kami percaya akan memberikan kesan yang baik kepada ekonomi negara, dan kalau keadaan ekonomi negara berkembang baik, kebaikan itu akan dinikmati oleh segenap lapisan rakyat. Terima kasih. Terima kasih Menteri. Soalan tambahan kedua saya jemput sebelah sini. Saya jemput Yang Berhormat Pasir Gudang. Terima kasih Tuan Jadi Ketua. Yang Berhormat Menteri, soalan saya, dalam masyarakat berbilang kaum dan berbilang agama di Malaysia yang majmuk ini, adakah kempen BMF ini patut digalakkan? Apakah pendirian rasmi kerajaan? Sila Yang Berhormat Menteri, 1 minit. Pendirian rasmi kerajaan berdiri di atas landasan yang telah saya sebutkan tadi, iaitu apa pun usaha perdagangan, baik penghasilan barangan atau perkhidmatan, pendirian rasmi kerajaan ialah pertama, ia tak boleh bersifat monopoli dan menyekat peluang orang lain. Makanya iklim persaingan perniagaan yang sihat adalah diutamakan. Harga mesti kompetitif, produk mesti berkualiti, perkhidmatan mesti berkualiti, elemen halal tak boleh diketepikan. Melindungi hak pengguna dan menghormati pilihan pengguna adalah landasan apa-apa program yang kerajaan nak buat. Sebab itu kita tampil dengan kempen beli barangan buatan Malaysia. Kerana rakyat Malaysia itu ada Melayu, ada Cina, ada India, ada Iban, ada Kadazan, ada segala macam. Jadi kita harus bergerak bersekali kerana itu lebih baik untuk kebaikan semua. Terima kasih. Terima kasih Menteri. Satu soalan lagi. Speaker, mohon satu soalan lagi. Bagan Serai. Bagi ambil satu lagi. Terima kasih. Ketua Pembangkang. Kalau keras Pak sebut nama tadi. Terima kasih. Bagan Serai. Saya nampak yang Menteri keliru dan program by Malaysia, by Muslim First. Yang pertamanya, ianya bukan kempen boykot barangan non-Muslim. Ya. Dan yang kedua, Muslim produk juga adalah barang buatan Malaysia. Ya, itu sama, tidak ada beza. Bila tidak boykot bermakna boleh membeli barangan buatan Muslim di dalam kedai-kedai non-Muslim, di dalam supermarket non-Muslim dan sebagainya yang menjual produk Muslim. Jadi saya keliru apabila Yang Berhormat Menteri mengatakan kempen kesedaran pengguna. Apabila timbul kempen kesedaran pengguna di kalangan Muslim untuk membelikan produk yang benar-benar suci dan halal, kita tidak patut menyekat kerana ini juga merupakan kesedaran pengguna Muslim yang ingin melindungi hak mereka. Dan di dalam kementerian, kempen kesedaran pengguna adalah supaya pengguna boleh membuat pilihan untuk kepentingan diri mereka, boleh membuat pembelian untuk menjaga kepentingan mereka. Jadi saya harap Menteri tidak keliru dan memberikan pandangan yang negatif kepada kempen beli barangan Muslim kerana ia tidak ada kena-mengena dengan memboikot barangan bukan Muslim dan sebagainya. Terima kasih. Ada soalan di situ? Terima kasih, Tuan Ketua. Saya bahkan tidak keliru sama sekali. Saya sangat jelas, very clear, in fact, crystal clear.
Dalam jawapan terhadap Parit Sulong dan jawapan tambahan beliau, bahkan jawapan Parit Sulong Pasir Gudang, tidak langsung ada perkataan boikot dalam jawapan saya. Tak ada. Saya juga percaya sahabat saya Bera pun tidak keliru. Ya, kerana jawapan itu sangat jelas. Saya menyebut memberikan landasan atau prinsip dalam mengamalkan perdagangan yang baik yang sepatutnya menjadi pendirian kerajaan. Dan saya gariskan. Daripada situ saya bergerak di atas landasan ini, saya kemukakan beberapa contoh. Ya. Kemudian dalam beberapa contoh itu, saya berikan 1-2 success stories. Dan saya mendaratkan jawapan saya itu dengan menyebut bahawa sebagai sebuah negara yang didiami oleh pelbagai kaum, saya fikir usaha untuk mengangkat usaha semua pihak. Kalau di sana ada usaha yang dimulakan oleh usahawan Muslim, kita akan ikut mendukung. Kalau di sana ada usaha, baik dalam sektor perdagangan runcit atau borong atau F&B yang diusahakan oleh rakan-rakan bukan Muslim, kerajaan juga akan ikut mendukung asal menepati prinsip landasan yang telah saya gariskan. Sekali lagi saya ulangi, saya tidak sama sekali terkeliru. Terima kasih. Terima kasih, Menteri. Pertanyaan jawab lisan seterusnya saya ingin menjemput Tuan Ahmad Fahmi bin Muhammad Fadil, Lembah Pantai. Terima kasih Datuk Yang Ditua. Soalan saya nombor 3. Sila Yang Berhormat Menteri Tenaga Sains Teknologi Alam Sekitar dan Perubahan Iklim atau timbalannya menjawab. 3 minit. Tuan Yang di-Pertua, untuk makluman ahli yang berhormat, Jemaah Menteri pada 13 Disember 2017 telah bersetuju supaya Kementerian Tenaga, Sains, Teknologi Alam Sekitar dan Perubahan Iklim MESTEC menganjur dan menyeleras Minggu Sains Negara di seluruh negara setiap tahun dengan objektif yang pertama, meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap kepentingan STI dalam kehidupan seharian. Yang kedua, menarik minat dan meningkatkan bilangan pelajar yang memilih jurusan STEM selaras dengan agenda STEM negara dan menghargai dan mengiktiraf sumbangan dan kejayaan dalam bidang sains. Tuan Yang di-Pertua, Minggu Sains Negara 2019 adalah merupakan kali kedua penganjurannya bertemakan sains untuk kesejahteraan. Dilaksanakan secara 2 fasa, iaitu fasa pertama pada 1 hingga 7 April 2019 melibatkan 4 buah wilayah dan negeri, wilayah Persekutuan, Terengganu, Sabah dan Sarawak. Fasa kedua pula telah dilaksanakan pada 2 hingga 9 Ogos 2019 di 10 buah negeri yang lain, iaitu Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Perlis, Kedah, Perak, Kelantan, Selangor dan Pulau Pinang. Penganjuran Minggu Sains Negara 2019 telah mendapat sambutan yang menggalakkan. Jumlah keseluruhan pengunjung yang dicatatkan adalah seramai 928,206 berbanding dengan tahun 2018 yang melibatkan seramai 88,000 orang sahaja. Jumlah ini menunjukkan peningkatan penglibatan hampir 11 kali ganda berbanding pada tahun 2018. Tuan Yang di-Pertua, pelbagai program interaktif yang melibatkan pelajar-pelajar sekolah dan orang awam telah diadakan. Antara program yang dilaksanakan ialah seperti eksperimen makmal, science show, boat plogging, plogging run, cabaran robot, cabaran drone, stargazing, pertandingan sains dan inovasi, kempen plastik sekali guna dan lain-lain. Tuan Yang di-Pertua, penganjuran program Minggu Sains Negara secara keseluruhannya telah berjaya menarik minat penglibatan pelajar-pelajar sekolah yang signifikan. Berdasarkan kepada sambutan dan penyertaan yang menggalakkan khususnya daripada golongan pelajar dan belia di seluruh negara terhadap pertandingan yang diadakan seperti cabaran robotik, drone, pertandingan sains dan inovasi, pertandingan roket air dan lain-lain. Secara umumnya, Minggu Sains Negara dapat membantu dan menyumbang kepada peningkatan minat rakyat Malaysia, khususnya para pelajar, terhadap bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM. Program ini akan diteruskan dilaksanakan sebagai program tahunan kementerian dalam usaha pembudayaan STEC serta memupuk minat masyarakat
khususnya pelajar-pelajar sekolah dalam bidang STEM. Sekian, terima kasih. Timbalan Menteri, soalan tambahan pertama 30 saat. Lembah Pantai. Terima kasih Datuk Mentua, terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri. Pertama sekali saya ingin ambil kesempatan ini untuk ucapkan tahniah kepada Fakulti Kejuruteraan Universiti Melaya yang telah disenaraikan sebagai salah satu 15 kedudukan ke-15 di dunia sebagai universiti untuk belajar engineering di dunia. Tahniah diucapkan kepada Universiti Melaya. Masa yang sama pada bulan Mac yang lalu, Yang Berhormat Menteri Pendidikan telah menyatakan bahawa jumlah pelajar STEM kian merosot. Kalau dibandingkan 2018 dengan 2012, 44% pada 2018 berbanding 49% pada 2012. Soalan saya, apakah yang akan diusahakan oleh kementerian dan kerajaan bila masa kita lihat peningkatan 11 kali ganda jumlah kehadiran di Minggu Sains Negara untuk secara konkret, secara jelas meningkatkan jumlah pelajar STEM, terutama dari kawasan desa dan kampung. Terima kasih. Sila Timbalan Menteri, 1 minit. Terima kasih Yang Berhormat Lembah Pantai atas soalan tambahan. Ya, kita memang dalam perancangan dan sentiasa berusaha untuk meningkatkan lebih ramai penglibatan para pelajar yang akan mengambil jurusan STEM ini di masa SPM di menengah atas. Kita juga tidak mahu meninggalkan, dalam masa yang sama kita juga tidak mahu meninggalkan para pelajar yang berada di luar bandar. Kita mahu bawa sains ini di seluruh negara, dan saya percaya juga kita perlu mencungkil lebih ramai bakat terutamanya yang berada di luar bandar. Statistik yang kita ada setakat ini, kalau saya boleh baca sedikit ini, kita ada program STEC in Schools dan juga program Singgah Sains, di mana program STEC in Schools ni masih berterusan sehingga sekarang walaupun Minggu Sains Negara sudah berakhir, dan kita juga mensasarkan 1 juta pelajar untuk engagement untuk hadir dalam program-program STEC di sekolah. Dan setakat ini sehingga 18 Oktober 2019 kita telah pun mencapai 729,488 untuk program STEC in School sahaja sehingga 18 Oktober. Kalau saya boleh share sedikit tentang penglibatan para pelajar, yang ini adalah berdasarkan rakan strategik swasta kita, kerana kita menyimpan untuk makluman ahli yang berhormat, kita menyimpan setiap data, setiap nama pelajar yang hadir ke program-program Minggu Sains Negara dan juga STEC in School ini, di mana untuk sekolah menengah, yang ini adalah berdasarkan rekod pelajar rakan strategik swasta kita. Sekolah menengah bandar 132 sekolah, bilangan pelajar 58,239, luar bandar 96 sekolah, bilangan pelajar 57,922. Sekolah rendah pula bandar 245 sekolah, bilangan pelajar 130,046, luar bandar 269 sekolah dengan bilangan pelajar 82,281. Dan kita percaya bahawa kita akan terus meningkatkan juga program-program ini di masa-masa akan datang, dan kita juga mengambil feedback daripada semua pengunjung-pengunjung responden yang memberikan komen-komen positif dan juga negatif dalam program kita ini. Terima kasih. Terima kasih Timbalan Menteri. Kuala Terengganu. Soalan tambahan kedua saya jemput Yang Berhormat Pontian. Terima kasih. Akhirnya dapat. Baru-baru ni di muka depan akhbar, gaji jurutera tepu puluhan tahun tak naik. Harap kementerian, cadangan saya ialah adakah kementerian berbincang dengan Kementerian Sumber Manusia untuk mengatasi masalah ini. Kalau kita mempromosi STEM tetapi apabila rakyat tahu gaji jurutera tak naik 20 tahun, maka ia memberikan kesan yang tidak baik. Yang kedua ialah sekarang ini dunia berubah daripada STEM kepada integrated STEM ataupun STEM bersepadu. Adakah kementerian juga menuju ke arah itu? Terima kasih. Sila Timbalan Menteri, 1 minit. Terima kasih atas soalan tambahan.
Sebenarnya saya bersetuju dengan cadangan Puan Tian kerana saya juga adalah bekas seorang jurutera sebelum ke arena politik, dan insyaAllah kita akan bawa perbincangan ini dengan Kementerian Sumber Manusia, dan kita juga sentiasa mengalu-alukan apa-apa cadangan untuk meningkatkan dan mengalu-alukan mana-mana proposal, mana-mana cadangan tentang bagaimana kita untuk meningkatkan Minggu Sains Negara ataupun X-Tech in School, dan apa-apa lagi program yang terlibat untuk kita sama-sama menarik minat para pelajar untuk STEM. Terima kasih. Terima kasih. Boleh satu lagi. Seterusnya pertanyaan jawab lisan, saya jemput Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, Bagan Datuk. Soalan nombor 4. Sila Menteri Pertahanan jawabnya 3 minit. Sebelum saya mulakan jawapan, saya minta yang beragama Islam memberi Al-Fatihah kepada Allahyarham Muhammad Zahir. Al-Fatihah. Terlebih dahulu izinkan saya untuk menjawab pertanyaan ini secara bersekali dengan pertanyaan-pertanyaan oleh 6 ahli yang berhormat lain yang telah membangkitkan isu berkaitan kejadian naas semasa menjalankan tugas yang telah menimpa Allahyarham Major Muhammad Zahir bin Armaya, seorang pegawai komando dari Regimen ke-11 Gerak Khas pada 4 September 2019 yang lalu. Yang berhormat yang membangkitkan isu inilah Yang Berhormat Lee Baran 31 Oktober, Yang Berhormat Bukit Bintang 12 November, dan pada 21 November pertanyaan oleh Yang Berhormat Kuala Krau, Yang Berhormat Kota Baru, Yang Berhormat Jelbu dan Yang Berhormat Jelutung, masing-masing pada soalan nombor 10, 12, 14 dan 36. Saya memang masa sikit Tuan Di-Pertua kerana agak panjang. Pertanyaan-pertanyaan yang berhormat telah menyentuh pelbagai perkara berkaitan kejadian ini, seperti standard operating procedure, latihan yang digunakan, hasil siasatan nahas, langkah-langkah pencegahan bagi mengelakkan kejadian tidak berulang, isu peluru hidup yang digunakan semasa latihan atau demonstrasi, standard baju kalis peluru yang digunakan dan bantuan yang dihulur kepada waris. Saya yakin yang bertanya Bagan Datuk biasa menjadi Menteri Pertahanan, amat arif hal-hal seperti ini. Tuan Yang Di-Pertua, suka saya jelaskan standard operating procedure latihan dan arahan keselamatan yang telah dikeluarkan oleh Angkatan Tentera Malaysia adalah terperinci dan menyeluruh dalam menjamin keselamatan latihan. SOP yang digunakan merangkumi aspek pentadbiran, pelaksanaan keselamatan latihan dan demonstrasi yang dilaksanakan. Namun demikian, pihak Markas Tentera Darat telah menubuhkan sebuah lembaga siasatan pada hari kejadian itu juga pada 4 September 2019 bagi mengkaji, menilai dan meneliti secara menyeluruh semua aspek SOP latihan dan sebarang keperluan bagi mengelakkan perkara ini dari berulang. Pada 25 September 2019 yang lalu, Markas Tentera Darat telah mengumumkan keputusan hasil siasatannya, di mana lembaga siasatan mendapati insiden berkenaan diklasifikasikan sebagai keadaan terpencil dan ianya merupakan kemalangan semasa latihan. Pihak lembaga siasatan juga mendapati peralatan dan kelengkapan yang digunakan semasa latihan tersebut berada dalam keadaan baik. Dan kejadian ini kejadian yang pertama dalam selepas 15 tahun. Sebagai maklumat Dewan Yang Mulia ini, dalam gimmick demonstrasi semasa kejadian berkenaan, SOP latihan yang digunakan adalah prosedur tetap latihan, Bab 5 Seksyen 21, Confident Shooting, Seksyen 22, Body Armor Confident Shooting dengan menggunakan peluru hidup. Penggunaan peluru hidup sememangnya telah dilaksanakan oleh pasukan khusus serata dunia. Latihan seperti ini jelas dapat melahirkan anggota gerak khas atau pasukan khusus yang kompeten dan berkeyakinan tinggi untuk menghadapi operasi khusus, terutama semasa operasi menyelamatkan tebusan dalam situasi hostil. Dari segi risiko latihan menggunakan peluru hidup, pihak kementerian tidak menafikan risiko yang terdedah kepada anggota yang terlibat
dengan latihan sebegini, namun ianya adalah setimpal dengan hasil yang diperolehi berdasarkan kemampuan 21 grup khas menyediakan pengawal dan anggota berkaitan tinggi dan bermotivasi untuk terus melaksanakan misi khusus dan strategik negara. Justru itu, latihan sebegini akan diteruskan bagi mengekalkan dan meningkatkan kompetensi pasukan khusus. Namun begitu, seperti yang telah saya nyatakan sebelum ini, pihak ATM akan meneliti semula SOP latihan melalui penubuhan sebuah tim khas untuk membuat penambahbaikan SOP sedia ada agar kejadian yang sama tidak berulang. Bagi isu baju kalis peluru yang digunakan pula, standard baju kalis peluru yang digunakan semasa demonstrasi berkenaan adalah mengikut piawaian National Institute of Justice Level 3 United States, di mana sesuai digunakan untuk operasi dan latihan tempur jarak dekat tentera darat. Tuan Dipertua, pihak kementerian amat prihatin ke atas nasib yang menimpa kepada waris dan anak-anak yang ditinggalkan. Bagi menghargai jasa yang telah dicurahkan, Allahyarham Meja Muhammad Zahir bin Armaya telah disokong dan dinaikkan pangkat kepada Lieutenant Colonel oleh Majlis Angkatan Tentera yang bersidang pada Majlis Angkatan Tentera ke-578 yang bersidang pada 17 September 2019 serta telah mendapat perkenan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Manakala antara bantuan yang telah dan sedang diusahakan bagi membantu waris dan anak-anak Allahyarham ialah: pertama, bantuan pengurusan jenazah RM3,000 tunai daripada Markas Tentera Darat telah diberikan terus kepada waris bagi menguruskan jenazah Allahyarham. Yang kedua, bantuan tabung amanah perwira dan pertahanan negara sebanyak RM22,000 akan diberikan kepada waris dan anak-anak secara one-off bantuan dalam proses kelulusan tapan. Menteri Pertahanan tahulah perkataan tapan tu. Waris dan anak-anak Allahyarham akan menerima bantuan dari skim takaful berkelompok ATM bagi khairat kematian sebanyak RM3,000 dan manfaat caroman skim dengan nilai RM16,000 tertakluk kepada bilangan unit yang telah dicarum oleh Allahyarham. Faedah kematian yang boleh diberikan kepada tanggungan balu anak dan ibu bapa Allahyarham berdasarkan kepada peraturan-peraturan angkatan tetap, pencen, ganjaran dan faedah-faedah lain 1982. Pencen terbitan dan ganjaran terbitan, faedah gantian cuti rehat, pencen orang tanggungan yang diberikan kepada balu 1/4 dan setiap orang anak 1/24 dan ibu bapa 1/8. Ex gratia orang tanggungan yang diberikan kepada balu 3/5 daripada jumlah keseluruhan dan anak 2/5 daripada jumlah keseluruhan. Terima kasih. Sila Yang Berhormat Bagan Datuk, soalan tambahan pertama. Sahabat saya dan saya amat kagum dengan keprihatinan Yang Berhormat sejak mengambil alih jawatan sebagai Menteri Pertahanan. Bukan sahaja melonjakkan nama Malaysia di peringkat antarabangsa, memberikan amaran kepada negara-negara dan kuasa besar. Elephant and in elephant fight, grass will suffer. Saya juga peminat pada Roti John dan ini merupakan satu military diplomasi yang cukup baik. Dan saya fikir ramai lagi pemuka-pemuka tentera antarabangsa yang minat dengan Roti John seperti saya. Oleh yang demikian, keperhatian di dalam negara saya lihat menurun dengan segera. Terutamanya apabila janji-janji tidak dapat ditunaikan. Janji kepada pegawai dan anggota tentera tidak terlaksana. Mereka berasa kecewa. Begitu juga dengan allowance komando yang dulunya 900 hingga 9 sebulan diberikan. Soalan saya, selain pada insentif, selain daripada compensation dengan izin yang diberikan pada Allahyarham Major sekarang Lieutenant Colonel Muhammad Zahir Armaya, kita harus melihat bahawa selain pada SOP yang telah disebutkan tadi, harus ada langkah-langkah yang lebih proaktif untuk menentukan supaya kejadian yang sama tidak berulang. Dan saya fikir menggunakan peluru hidup
tidak lagi sesuai dalam keadaan sekarang. Apatah lagi apabila perkakasan pada anggota itu telah usang. Dan saya faham bahawa Menteri Kewangan pun tidak memberikan peruntukan kepada MINDEF. Walaupun dalam bajet yang lalu nampak ada kenaikan, tetapi saya faham. Saya amat sepati dengan Menteri Pertahanan kerana bajet sebenarnya untuk perkakasan dan untuk kebajikan tentera tidak dipedulikan pun. Saya amat sepati dengan pegawai dan kaki tangan ataupun pegawai rendah Angkatan Tentera Malaysia. Sila Yang Berhormat Menteri, 1 minit. Tak tanya apa soalan hal ni. Kereta John apa ni, apa cerita? Itu orang yang menyebut hak kereta John, bukan saya sebut. Tapi bekas Menteri Pertahanan, sebab itulah kena duduk belah sana. Sebab sikapnya begini. Tanyalah soalan hal ini. Dan kita memang peruntukan Kementerian Pertahanan meningkat 12% pada tahun ini. Bukan berkurangan. Dan tadi kita sebut Lembaga Tabung Angkatan Tentera, kita kutip 9 juta. Yang target kita 6 juta. Sebelum itu, zaman sebelum ini, kutipan 2-3 juta. Kerajaan yang beri 2 juta atau 5 juta. Sekarang kita kutip sendiri dah 9 juta. Ini tanda prihatin kita. Dan soal latihan menggunakan peluru hidup akan diteruskan. Ini adalah menunjukkan kebenaran. Ini adalah satu aksiden yang berlaku dalam masa 15 tahun. Dan pihak yang membuat siasatan itu sekarang ini mengatakan bahawa untuk SOP dilihat dan diperbaiki, itu adalah satu perkara yang penting. Tapi pasukan komando mesti berani, dan komando Malaysia memang terkenal. Terutama kita lihat tentera kita dalam operasi di Somalia. Dan baru ini tentera kita dalam latihan di Laut Pasifik menyelamatkan tentera Amerika. Jadi kebolehan tentera kita memang hebat di peringkat dalam negeri atau peringkat antarabangsa. Soal kebajikan mereka kita akan pertingkatkan dari masa ke semasa. Terima kasih. Terima kasih. Soalan tambahan kedua, saya jemput Yang Berhormat Kangah. Terima kasih untuk timbalan yang dipertua. Saya bersimpati dengan ahli pasukan komando kita yang terlibat dalam kemalangan, dan saya berharap Kementerian Pertahanan akan mengambil langkah yang sewajarnya untuk memastikan isu kebajikan keluarga beliau dijaga. Persoalan saya ialah beberapa bulan lalu kita ada mendengar isu pembekalan pakaian bomba yang sebenarnya tidak kalis api. Jadi saya nak ingin kepastian daripada Kementerian Pertahanan untuk memastikan bahawa baju kalis peluru yang juga dipakai oleh anggota tentera kita tidak menghadapi masalah itu. Sila Menteri, 1 minit. Tidak hadapi masalah. Saya kata tadi ia adalah satu aksiden. Sudah 15 tahun dan saya sendiri melihat di kem Mersing bagaimana peluru hidup digunakan dalam tembakan dekat. Bagaimana cekalnya tentera-tentera kita membuat operasi. Tapi ini adalah satu aksiden dan siasatan telah lengkap. Pihak polis pun telah lengkap. Dan pihak keluarga mereka sendiri mengatakan tidak perlu inquest. Dan walau bagaimanapun sekarang di tangan peguam negara untuk menentukan. Yang pentingnya ialah SOP itu perlu ditambah baik, itu penting. Tetapi latihan peluru hidup kepada komando perlu diteruskan. Ini pandangan daripada pihak Angkatan Tentera Malaysia dan termasuk pasukan komando itu sendiri mengatakan kami telah berada dalam pasukan ini dan menggunakan peluru hidup dalam latihan kami dan kami tidak hadapi masalah. Cuma kejadian ini amatlah kita kesali dan ianya insya-Allah tidak berulang dengan segala pembaikan yang sedang dibuat sekarang ini. Boleh tambahan daripada musik. Saya ingin teruskan, tadi telah bagi masa yang panjang. Saya jemput Yang Berhormat Puan Alice Lau Keong Yeng, Lanang. Terima kasih Dato' Di-Pertua. Soalan saya nombor 5. Sila Menteri Dalam Negeri atau timbalannya menjawab. 3 minit. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Lanang. Kementerian Dalam Negeri melalui Jabatan Imigresen Malaysia sedang melaksanakan program pendatang asing tanpa izin pulang ke negara asal ataupun program Back for Good yang bertujuan untuk memberi peluang kepada parti yang telah melakukan kesalahan tinggal lebih masa di bawah Seksyen 15-1-C Akta Imigresen tahun 1959-63 atau tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah di bawah Seksyen 6-1-C Akta yang sama untuk pulang ke negara asal secara sukarela mengikut syarat-syarat yang ditetapkan.
Program ini dilaksanakan bermula 1 Ogos 2019 sehingga 31 Disember 2019 dan kerajaan tidak bercadang untuk extend program ini setelah tamat tempoh nanti. Di Semenanjung Malaysia sahaja dan bagi Sabah dan Sarawak, oleh kerana kuasa imigresen itu terletak di negeri tersebut, maka jika program Back for Good ini ingin diadakan di negeri Sabah ataupun Sarawak, ianya memerlukan kelulusan daripada Ketua Menteri di kedua-dua negeri ini. Dan melibatkan bayaran kompaun sebanyak 700 bagi setiap parti yang menyertai program ini. Warga asing terlibat hendaklah membawa dokumen perjalanan yang sah, iaitu pasport dan sijil perjalanan kecemasan, serta tiket untuk pulang ke negara asal dalam tempoh 7 hari. Sekiranya mereka tidak mempunyai pasport yang sah atau langsung tidak mempunyai pasport, mereka perlu merujuk ke kedutaan negara masing-masing untuk mendapatkan sijil perjalanan kecemasan. Pihak kedutaan akan mengeluarkan sijil perjalanan kecemasan untuk parti pulang ke negara asal mereka. Program ini dijalankan sepenuhnya oleh Jabatan Imigresen Malaysia tanpa penglibatan pihak ketiga sama ada vendor ataupun ejen. Pihak JIM telah menyediakan lebih 80 kaunter di pejabat imigresen di seluruh Semenanjung Malaysia bagi menjayakan program ini. JIM telah mengadakan sesi libat urus mengenai program ini bersama dengan pihak kedutaan asing di Malaysia pada 12 Julai 2019, termasuk jugalah dengan pejabat peguam negara, di mana melalui program ini terdapat pengecualian-pengecualian dari segi pelaksanaan akta-akta yang ada, khususnya di negara kita melibatkan pendatang asing tanpa izin. Tuan yang terutama, dari 1 Ogos 2019 sehingga 22 Oktober 2019, seramai 66,364 parti telah berdaftar dengan program Back for Good ini. Daripada jumlah tersebut, seramai 46,976 telah pun pulang ke negara asal mereka, manakala 19,388 sedang menunggu giliran dan akan pulang ke negara asal dalam tempoh 7 hari. Sekian, terima kasih. Soalan tambahan pertama, sila Lanang 30 saat. Terima kasih Dato' Yang Di-Pertua. Terima kasih ke atas jawapan yang diberi mengenai program Back for Good dan memandangkan kuasa Jabatan Imigresen di Sarawak tertaluk kepada Kerajaan Negeri Sarawak. Sama ada ini bermaksud segala data atau anggaran kemasukan dan penghantaran pendatang asing tanpa izin yang dibekalkan di Parlimen tidak ada termasuk di pendatang asing dari Sarawak, dan juga mengenai laporan Ketua Audit Negara 2018 Siri 1 merumuskan berlaku manipulasi dan penipuan dalam sistem MyIMMS bagi meluluskan kuota pekerja asing sehingga menyebabkan kehilangan hasil kepada negara, dan adakah sistem integrasi immigration yang baru bagi menggantikan sistem MyIMMS ini telah dibuka tender dan telah perlu dapat dimulakan secepat mungkin supaya kemasukan pendatang asing tanpa izin dapat dikurangkan. Terima kasih. Silakan Timbalan Menteri, 1 minit. Ya, terima kasih dengan soalan tambahan tadi. Angka yang saya sebutkan tadi benar. Ianya tidak termasuk Sabah ataupun Sarawak. Ianya hanyalah angka yang kita pungut sewaktu program Back for Good ini mula dilaksanakan di Semenanjung Malaysia. Dan sebagaimana kita tahu juga, sebagaimana saya sebutkan tadi, kuasa imigresen khususnya Sabah dan Sarawak itu terletak di negeri tersebut. Kerana Sarawak dan Sabah mempunyai kanun negeri berkenaan dengan immigration. Jadi berkenaan dengan dari segi synchronization ataupun penyelarasan dari segi data, of course memang ada penyelarasan. Cuma maksud dia ini kuasa-kuasa immigration itu masih terletak di negeri Sabah. Tapi data kita of course dari segi synchronization itu memang ada. Berkenaan dengan yang disebut tadi satu soalan lagi tadi? Sistem baru. Sistem baru. Okey, sistem baru itu of course kita masih dalam proses untuk dibuka tender yang mana ianya dijangkakan insya-Allah harap-harap dapat dilaksanakan tahun hadapan. Terima kasih Tuan Timbalan. Soalan tawan. Jempol. Tuan Speaker, ada banyak yang berminat. Saya jemput yang berhormat Keningau. Tuan Speaker, saya tak nak tanya soalan Tuan Speaker. Terima kasih. Saya nak ambil kesempatan sekejap. Terima kasih, Bagi saya kesempatan sekejap Tuan Speaker. Saya nak mengalu-alukan kehadiran Yang Berhormat Adun Lui, Yang Berhormat Adun Pertang dan Jawatankuasa UMNO bahagian Jelbu.
Pucuk Borneo, Jelebu akan tetap dengan Barisan Nasional. Terima kasih Jelebu. Terima kasih Speaker. Okey, terima kasih. Tuan Speaker. Saya mengalu-alukan tindakan yang diambilkan oleh kerajaan. Walau bagaimanapun, saya ingin bertanya, apakah usaha kerajaan untuk memujuk kerajaan Filipina supaya meletakkan konsul mereka di Sabah? Terima kasih. Sila Timbalan Menteri. 1 minit. Terima kasih. Dengan soalan tambahan Yang Berhormat Keningau tadi, sebenarnya untuk makluman Yang Berhormat Keningau, saya rasa even sejak daripada kerajaan terdahulu lagi, sebenarnya kita telah membujuk kerajaan Filipina ini untuk membuka konsulat dia di negeri Sabah. Termasuklah juga kerajaan pada hari ini. Kita berharap agar konsulat Filipina dapat dibuka di negeri Sabah agar memudahkan khususnya rakyat mereka yang berada di negeri Sabah untuk dihantar pulang jika ada isu-isu sebagaimana yang kita sebutkan pada hari ini. Tetapi ianya tertakluk kepada negara Filipina, kerana negara Filipina keputusan mereka itu di luar kawalan kita. Tapi Yang Berhormat Keningau, let us be assured that of course Kerajaan Pakatan Harapan hari ini akan sentiasa mendesak agar kerajaan Filipina untuk membuka konsulat mereka di negeri Sabah agar memudahkan pengantaran pulang rakyat mereka yang berada di negeri Sabah. Sekian, terima kasih. Satu lagi penting ni. Saya bagi peluang jempol. 30 saat. Sila. Terima kasih Speaker yang dikasihi. Jadi saya terima kasih Jelebu, Komando Jelebu. Terima kasih. Saya nak tanya, saya terima kasih kepada Menteri program Back for Good untuk kepulangan sukarela parti yang berada di Malaysia. Dan saya nak tanya, jumlah sebenarnya yang parti yang ada di Malaysia ni. Ada yang menyatakan 400,000, ada yang menyatakan 500,000, ada juga menyatakan 1 juta. Jadi saya nak tahu sebenarnya parti. Yang keduanya, saya nak tanya, adakah kita membuat ataupun pihak kerajaan membuat pemutihan? Ada yang balik sukarela, boleh balik dengan tiket dia bayar dan sebagainya. Ada yang nak duduk kat Malaysia. Kita tahu bahawa sektor perladangan sekarang ini memang terlalu sukar untuk mendapat pekerjaan dan mereka ni duduk dalam ladang. Mungkin operasi dan lain tak boleh tangkap. Jadi adakah program pemutihan ini akan dilaksanakan untuk program tersebut? Terima kasih. Sila Timbalan Menteri. 1 minit. Tuan Yang di-Pertua, terima kasih dengan soalan tambahan tadi. Sebagaimana kita tahu, isu parti ini, isu pendatang asing tanpa izin yang masuk ke negara kita ini sentiasa berubah-ubah daripada hari ke hari. Kerana ada di antara mereka ini yang masuk ke negara kita melalui pas sosial. Tetapi apabila tamat tempoh, mereka tak balik. Jadi jumlah ini sentiasa berubah dari hari ke hari. Pun begitu dari segi statistik dia, mungkin saya boleh bagi secara bertulis sebagaimana saya sebutkan tadi kerana dia sering berubah-ubah daripada hari ke hari. Walau bagaimanapun dalam operasi-operasi yang kita lakukan khususnya melalui Jambatan Imigresen Malaysia, tangkapan yang kita buat sehingga 22 Oktober 2019 contohnya sudah seramai 43,292. Jadi itu yang saya sebutkan tadi, jumlah itu sentiasa berubah-ubah daripada hari ke hari. Dan berkenaan dengan soalan program pemutihan, Tuan Yang di-Pertua, saya rasa Yang Berhormat Menteri Dalam Negeri sebelum ini pun telah menyatakan bahawa kita tidak ingin mengadakan program pemutihan ini terlalu kerap kerana ia akan menghantar signal kepada mereka-mereka ini seolah-olah negara kita ini masuk sejak negara Malaysia, tunggu dalam satu tempoh yang tertentu, nanti akan ada program pemutihan. Jadi ini akan memberi gambaran yang tidak baik di mana mereka-mereka yang telah masuk ke negara kita melalui cara yang sah ini hanya perlu masa saja untuk tinggal di negara kita kerana mereka yakin akan ada lagi program pemutihan dianjurkan oleh kerajaan. Dan sebab itulah melalui program Back for Good ini, selain daripada kita mempermudahkan untuk mereka pulang, tapi perlu juga diingat bahawa kita akan menguatkuasakan juga peraturan di mana kita akan blacklist mereka daripada masuk ke negara kita kerana mereka mempunyai sejarah masuk ke negara kita melalui cara yang sah tapi tidak mau keluar. Jadi itulah, terima kasih dengan jawapan soalan tambahan tadi. Pertanyaan jawab seterusnya saya jemput Yang Berhormat Datuk Taqiyuddin bin Hassan Kota Baru. Datuk Yang soalan saya nombor 6. Sila Yang Berhormat Menteri atau Timbalan Mestek. Tuan Yang di-Pertua,
Izinkan saya menjawab soalan ini bersekali dengan soalan 26 soalan berkaitan Jerbu. Soalan bertarikh 24 November 2019 daripada YB Petrajaya, YB Lanang, YB Kampar dan YB Tanah Merah. 31 Oktober daripada YB Bukit Bendera, YB Bukit Gelugor, YB Taiping, YB Batu. 6 November daripada YB Tangga Batu, 12 November daripada YB Kemaman, YB Nibong Tebal, YB Tenom, 18 November daripada YB Saratok, YB Padang Terap, YB Sibuti, YB Bukit Gelugor, 21 November daripada YB Miri, YB Grik, YB Bera, YB Klang, YB Kuala Kurau, YB Jelebu, 27 November daripada YB Jelutong, YB Bandar Kuching dan 3 Disember daripada YB Sarike. Untuk makluman ahli yang berhormat, Kementerian Tenaga, Sains, Teknologi, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim (MESTEK) telah mengambil tindakan bagi mengatasi masalah Jerbu yang berpunca daripada kebakaran hutan di negara jiran seperti berikut. Pertama, MESTEK melalui Kementerian Luar Negeri telah mengutuskan surat bertarikh 6 September 2019 kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia. Malaysia telah meminta pihak Indonesia mengambil tindakan segera memadamkan kebakaran hutan dan ladang di Indonesia. Kedua, MESTEK telah mengadakan perjumpaan dengan Wakil Kedutaan Indonesia di Kuala Lumpur pada 10 September 2019 dan menawarkan bantuan untuk memadamkan kebakaran hutan ladang di Indonesia. Yang ketiga, pada 11 September 2019, MESTEK telah mengutuskan surat kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia dan menyatakan hasrat untuk mengadakan mesyuarat di Jakarta bagi membincangkan isu Jerbu rentas sempadan. Yang keempat, MESTEK telah mengutuskan surat kepada ASEAN Secretariat pada 20 September 2019 bagi mencadangkan supaya diadakan mesyuarat telekonferens khas di peringkat menteri untuk membincangkan isu Jerbu rentas sempadan, dan delegasi Malaysia telah menghadiri mesyuarat khas bersama negara-negara ASEAN bagi membincangkan isu Jerbu rentas sempadan yang telah diadakan pada 6 Oktober 2019 bersempena dengan penganjuran mesyuarat Committee and Conference of Parties to ASEAN Transboundary Haze Pollution dan ASEAN Ministerial on Environment (EMI) dari 6 hingga 11 Oktober 2019 di Siem Reap, Cambodia. Di peringkat ASEAN, Malaysia akan terus memainkan peranan untuk menggesa negara-negara anggota terutamanya Indonesia untuk mematuhi obligasi di bawah ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution bagi mencegah kejadian Jerbu rentas sempadan. Selain itu, negara anggota perlu memberikan perhatian serius bagi merealisasikan Roadmap on ASEAN Cooperation towards Transboundary Haze Pollution Control with Means of Implementation yang merupakan kerangka ke arah visi ASEAN Haze Free Region by 2020. Dalam pada masa yang sama, Malaysia telah menghadiri mesyuarat Committee and Conference of Parties to ASEAN Transboundary Haze Pollution dan ASEAN Ministerial on Environment yang diadakan dari 6 hingga 11 Oktober 2019 di Siem Reap, Cambodia. Seperti yang saya cakap tadi, kerajaan juga sedang meneliti penggubalan Akta Transboundary Haze yang baru. Untuk makluman ahli yang berhormat, bagi menangani masalah Jerbu, Kementerian Tenaga, Sains, Teknologi, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim melalui Jabatan Meteorologi Malaysia juga telah melakukan operasi pembenihan awan. Dalam tempoh 5 tahun, iaitu dari 2015 sehingga kini, sebanyak 30 operasi wet seeding dan dry seeding telah dijalankan bagi menangani masalah Jerbu. Jumlah perbelanjaan yang terlibat adalah sebanyak ringgit Malaysia 2,016,379. Terima kasih. Sila soalan tambah pertama 30 saat Kota Baru. Terima kasih Datuk Yang Di-Pertua, dan terima kasih dan tahniah kepada pihak kerajaan atas langkah yang telah diambil bagi mengatasi masalah Jerbu ini. Namun demikian, kita tahu bahawa kerajaan Indonesia telah memutuskan untuk memindahkan ibu negara mereka daripada Jakarta ke Kalimantan yang terletak bersebelahan dengan negara kita Sabah dan Sarawak. Soalan saya, sudahkah kerajaan Malaysia melakukan apa-apa rundingan awal dengan Indonesia sebagai langkah berjaga-jaga dengan kemungkinan berlakunya kebakaran hutan semasa proses pembangunan ibu negara baru itu,
yang dijangka akan bermula pada tahun 2021 yang pastinya akan menyebabkan masalah jerbu yang lebih serius lagi. Terima kasih. Timbalan Menteri, 1 minit. Terima kasih atas soalan tambahan. Di peringkat Mestek untuk specifically kita bercakap tentang pemindahan ibu negara ini tidak ada ya setakat ini, tapi walau bagaimanapun usaha berterusan untuk kita sama-sama ya bekerjasama dengan Indonesia, kerajaan Indonesia untuk memastikan tidak ada lagi jerbu merentas sempadan sentiasa kita akan lakukan walaupun telah banyak yang telah kita cuba dan usahakan ya di peringkat Mestek dan juga Menteri Lingkungan Hidup Indonesia. Saya ingin juga petik daripada mesyuarat ke-15 conference ya of parties to the ASEAN Agreement on Trans-Boundary Haze Pollution 9 Oktober di Cambodia yang lepas, kita telah menyatakan pendirian kita supaya negara-negara anggota perlu meningkatkan kerjasama khususnya perkongsian maklumat, kajian saintifik dan teknikal, pemantauan, tindakan bersama secara environmentally sound policies dan amalan terbaik dan penggunaan teknologi terkini. Selepas itu kita juga mengulangi komitmen untuk melaksanakan usaha di peringkat nasional dan kerjasama serantau selaras dengan perjanjian yang telah dimeterai dan bersetuju agar kajian akhir dan penilaian ke atas pelaksanaan serta pencapaian ke arah ASEAN bebas jerbu pada 2020 ini disegerakan. Malaysia juga menegaskan bahawa insiden jerbu pada September 2019 telah disebabkan oleh pembakaran hutang dan ladang yang tidak terkawal. Malaysia juga telah menggesa negara anggota yang terlibat mengambil tindakan undang-undang ke atas penyebab kebakaran sama ada individu atau syarikat tanpa mengira negara asal syarikat terbabit. Malaysia turut memaklumkan pendirian bahawa walaupun isu kebakaran hutan dan tanah merupakan isu domestik, pencemaran udara merentas sempadan ini perlu ditangani secara holistik kerana ia melibatkan isu regional yang melibatkan kebanyakan negara-negara rantau ASEAN. Malaysia juga bersedia untuk menghulurkan bantuan pemadaman kebakaran kepada negara-negara terjejas bagi mengelakkan berulangnya insiden jerbu merentas sempadan yang memberikan impak kepada sosioekonomi dan kesihatan rantau di negara ASEAN. Minta laluan tambahan, soal tambahan. Terima kasih Menteri, saya jemput soalan tambahan kedua, Setia Wangsa. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Yang Berhormat Timbalan Menteri, Setia Wangsa ingin bertanya sebab bila tiap-tiap kali berlaku insiden jerebu ini, kita lihat ada berlaku dengan izin blame game. Ya, kita lihat negara jiran akan salahkan, dia kata sebahagian besar ni adalah syarikat-syarikat misalnya daripada Malaysia atau Singapura. Jadi kita tidak bukan kita menerima alasan itu sebulatnya kerana benda itu berlaku apa-apa syarikat pun berada di negara jiran. Tetapi persoalan saya, adakah Mestek melihat kita boleh adakan mekanisme bagaimana kita meminta syarikat-syarikat kita yang mempunyai ladang yang besar bukan saja di Indonesia tetapi di negara-negara lain untuk mengamalkan kod amalan alam sekitar, pengurusan alam sekitar yang terbaik dan bertanggungjawab. Sila Timbalan Menteri, 1 minit. Saya terima cadangan. Terima kasih atas soalan tambahan Yang Berhormat Setia Wangsa ya. Satu cadangan yang baik dan kita juga saya ingin tegaskan di sini kita tidak pernah melindungi mana-mana syarikat Malaysia ya. Jika disabit kesalahan yang menyebabkan kebakaran di Indonesia dan sehingga setakat ini kita juga tidak menerima sebenarnya maklumat terperinci tentang mana-mana company Malaysia di Indonesia. Kesukaran ini berlaku juga bila biasanya memang saya rasa dipraktikkan di mana-mana negara bila kita buka syarikat kita perlu joint venture dengan syarikat lokal dan setakat ini juga kita sedang mengkaji untuk melihat keperluan untuk mengadakan akta pencemaran alam sekitar merentas sempadan. Ini termasuklah jerebu keseluruhannya ya, di mana pelaksanaan itu yang penting kita boleh kenakan tindakan ya kepada syarikat yang bukan juga origin dia daripada Malaysia, tapi kita kena tengok secara holistik tentang pelaksanaan akta ini. Sebab itu kita di peringkat kajian. Terima kasih. Boleh tanya teruskan satu soalan ni. Satu soalan yang jawab lisan. Saya jemput Yang Berhormat Tuan Kesawan Anak Lelaki Subramaniam, Sungai Siput. Itu yang dipertua. Soalan saya nombor 7. Sila Menteri Pendidikan menjawabnya 3 minit. Bismillahirrahmanirrahim. Ketua,
Berdasarkan penelitian Kementerian Pendidikan Malaysia, pada masa kini belum lagi ada keperluan yang amat mendesak bagi cadangan naik taraf dan pembinaan bangunan tambahan di Sekolah Kebangsaan Sungai Siput. Untuk makluman ahli yang berhormat, Sekolah Kebangsaan Sungai Siput mempunyai enrolment berjumlah 651 orang murid dengan 23 bilik darjah. Sehubungan itu, nisbah kelas dengan murid iaitu 1:29 di sekolah tersebut masih berada di tahap optimum. Selain itu, KPM juga telah mengambil kira taburan sekolah sedia ada dalam perancangan pembinaan bangunan tambahan tersebut. Didapati terdapat 3 buah sekolah kebangsaan, 3 buah sekolah jenis kebangsaan Cina dan sebuah sekolah jenis kebangsaan Tamil dalam jarak di antara 800 meter hingga 75 kilometer dari sekolah tersebut. Semua sekolah tersebut beroperasi di bawah kapasiti optimum dan masih mampu menampung permintaan penduduk dan keperluan pendidikan murid di kawasan berkenaan. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Soalan tambahan pertama. Tak ada soalan. Sungai Siput. Bagan Serai. Ya. Speaker, banyak kali bangun. Saya jemput yang berhormat Bagan Serai. Ya, terima kasih Tuan Speaker. Saya nak bercakap tentang naik taraf dan mengadakan tambahan bilik darjah tadi. Saya nak tanya Menteri, bagaimanakah kriteria yang perlu wujud kerana ada sekolah-sekolah yang telah dilantik sebagai pusat bencana alam dan juga pusat pendidikan khas untuk pelajar-pelajar pendidikan khas. Tetapi kelas tak ada. Ini yang berlaku contohnya di Parlimen Bagan Serai, di Sekolah Kebangsaan Sungai Kepa. Baru-baru ni saya lihat dia dipilih kerana bencana sekarang tengah berlaku. Contohnya banjir di kawasan kita. Tetapi tempat tak ada. Malah tempat untuk pelajar-pelajar nak berhimpun dengan selamat pun tidak ada. Apakah kerajaan boleh membantu sekolah-sekolah yang macam ini? Terima kasih. Sila, 1 minit. Tuan Yang Pertua, berkaitan dengan Sekolah Sungai Kepak di kawasan Bagan Serai, kita akan melihat terperinci kepada keadaan tersebut melalui pejabat pendidikan daerah, dan berkaitan dengan kriteria, biasanya kriteria kepadatan kelas dan juga biasanya sekolah yang mempunyai 2 sesi yang ingin kita kurangkan menjadi 1 sesi seperti mana kebanyakan sekolah yang ada. Saya ingin mengambil kesempatan ini juga Tuan Yang Pertua dengan izin untuk mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada Universiti Islam Antarabangsa kerana semalam buat pertama kali selepas 40 tahun Student Union ataupun Kesatuan Pelajar telah dihidupkan kembali di tanah air kita di Universiti Islam Antarabangsa. Terima kasih Yang Terima kasih Menteri. Pertanyaan jawab lisan seterusnya saya jemput yang berhormat Tuan Sabri bin Aziz Jerai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan nombor 8. Sila yang berhormat Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani atau Timbalannya menjawab. 3 minit. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Terima kasih yang berhormat Jerai. Untuk maklumat ahli Parlimen yang berhormat, pada tahun 2019, kerajaan telah meluluskan 1.54 bilion ringgit untuk keseluruhan subsidi dan insentif bagi sektor padi dan beras. Bagi pembekalan baja di bawah skim baja padi Kerajaan Persekutuan SBPKP sebanyak 382.5 juta telah diperuntukkan. Manakala 413.8 juta bagi pembekalan komponen di bawah skim insentif pengeluaran padi SIPP seperti baja tambahan MPK serta racun makhluk perosak. Kerajaan juga telah memperuntukkan 626.5 juta bagi skim subsidi harga padi SHP iaitu peningkatan daripada RM300 bagi setiap metrik tan jualan padi kepada RM360 yang mula berkuasa pada musim 1 2019. Saya ingin terangkan kepada Yang Berhormat Jerai dan juga ahli-ahli Dewan rakyat ini bahawa sebenarnya walaupun kita tengok buku bajet pada tahun 2019 ada pengurangan dari segi subsidi, tetapi sebenarnya kerajaan terutamanya Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani selepas itu memohon tambahan bajet, maka sebenarnya tak ada penurunan. Petani di luar kalau katakan mereka dapat subsidi baja ya
contohnya skim baja padi kerajaan persekutuan, baja sebatian dulu 12 beg, tahun ini pun 12 beg. Ya, tidak ada penurunan. Kalau katakan baja urea, dulu 4 beg, sekarang pun 4 beg. Ya. Katakan skim insentif pengeluaran padi SIPP, dulu 6 beg, sekarang pun 6 beg. Tak ada pengurangan. Jadi kita nak, saya ingin ambilkan dewan peluang ini untuk terangkan bahawa tak ada penurunan dari segi pemberian subsidi baja urea dan sebagainya, tak ada. Ya. So we want to kill this issue once and for all. Please take note, ya. Untuk tanaman lain pula selain daripada padi dan beras, kerajaan memperuntukkan insentif-insentif tertentu di bawah pelaksanaan projek seperti input pertanian meliputi perolehan benih, baja dan racun, pembangunan kawalan meliputi pembersihan kawasan dan penyediaan infrastruktur ladang, ketiga, penyediaan sistem pengairan, saliran dan peparitan, keempat, pembinaan pusat pengumpulan dan pemprosesan dan stor. Okey, antara langkah-langkah lain yang diambil bagi meringankan bebanan golongan petani, pekebun dan pesawah khususnya di negeri Kedah adalah seperti berikut: memperuntukkan sebanyak 150 juta dalam bajet RMK ke-12 bagi meningkatkan penggunaan mekanisasi dan otomasi. Okey, meneruskan harga pembelian padi pada kadar RM1,200 per metrik tan bagi menggalakkan penghasilan padi yang tinggi. Menyediakan insentif benih padi sah sebanyak RM75 juta pada setiap tahun bagi memastikan benih padi yang berkualiti. Melaksanakan program pemulihan tanah, soil profiling, bertujuan mengenal pasti tahap kesuburan tanah dan kesesuaian bantuan baja dalam usaha meningkatkan kecekapan bantuan input. Membangunkan rice check dan prosedur operasi standard SOP bagi meningkatkan produktiviti dan mengurangkan kehilangan lepas tuai, post-harvest loss yang seterusnya boleh meningkatkan pendapatan padi. Selain itu, Kementerian juga menggalakkan pesawah untuk melaksanakan penanaman bercampur, mixed cropping dengan tanaman-tanaman lain yang bersesuaian bagi memperbagaikan pendapatan pesawah. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Tuan Menteri. Soalan tambah pertama, sila. 30 saat. Terima kasih, Yang Berhormat Timbalan Menteri. Seterusnya saya ingin dapat penjelasan. Pertubuhan Peladang Kebangsaan NAFAS sekarang ini menguruskan kontrak pemprosesan subsidi baja padi. Soalan saya, sejauh manakah langkah atau cadangan mengadakan tender terbuka terhadap kontrak proses subsidi padi, tidak menjejaskan ahli pertubuhan peladang yang berlatar belakangkan ahlinya para pesawah? Sekian. Sila, Timbalan Menteri, 1 minit. Terima kasih Yang Berhormat Jerai. Sebenarnya kita dalam proses mengkaji tentang pemberian kontrak secara open tender, dan saya nak bagi tahu bahawa NAFAS sememangnya adalah satu syarikat yang sememangnya diberi perhatian yang penuh oleh kerajaan, dan kita akan menjaminkan bahawa apa-apa open tender, NAFAS adalah the player, ya, one of the major player. Saya nak katakan major player, dan kerana mereka merupakan wakil-wakil daripada petani, mereka mempunyai advantage dari segi itu, dan kita akan memastikan bahawa sebarang polisi akan menjamin kebajikan para petani. Terima kasih. Terima kasih, YB. Ya, saya jemput soalan tambahan kedua, Kuala Kedah. Terima kasih, Tuan Ketua. Tuan Ketua, dari segi dasar saya tak mempersoalkan, dan saya rasa juga Kementerian Kewangan juga telah memberikan insentif dan subsidi yang agak baik bajet belanjawan yang lepas dan bajet ini. Cuma pelaksanaan. Misalnya, salah satu masalah terbesar sekarang yang dirungutkan ialah benih padi. Benih padi tak cukup dan benih padi subsidi itu tak sampai. Jadi apakah pelaksanaan itu ada tersangkut di mana-mana ataupun perlu dilihat kembali untuk melancarkannya? Terima kasih. Sila, Timbalan Menteri. Terima kasih soalan Kuala Kedah yang sangat baik. Ini sangat relevan dengan apa yang berlaku on the ground sekarang, di mana ada beberapa tempat yang mengadu bahawa benih subsidi padi
benih padi sah tidak sampai atau lewat. Ini adalah disebabkan oleh isu-isu yang ada setengah syarikat yang diberikan benih padi sah itu mereka mengalami masalah, terutamanya masalah penyakit, bacterial leaf blight dan juga padi angin. Maka mereka telah benih-benih padi sah daripada syarikat-syarikat tersebut telah dihentikan. Jabatan Pertanian telah reject benih-benih padi sah tersebut kerana kita tidak mahu bahawa kualiti itu compromise. Kalau benih padi sah tersebut dia masuk ke pasaran, petani dia akan mengalami kekurangan pengeluaran. Jadi kita reject. Jadi apa yang berlaku adalah apabila kita reject, kita perlu ambil benih padi sah daripada syarikat lain yang mereka ada stok. Sebenarnya stok ada dan kita perlu ambil. Dia melibatkan proses kewangan. Jadi kita kena pergi secara koordinasi dengan Kementerian Kewangan supaya kota boleh dipindahkan kepada syarikat yang lain dan disalurkan kepada petani-petani. Ini mengambil sedikit masa dan kita tahu bahawa kita running against time to make it happen dan kita akan uruskan secepat mungkin demi petani. Terima kasih. Terima kasih. Ada lagi soalan tambahan? Berdasik boleh ya? Saya hanya benarkan 2 saja. Saya ingin seterusnya menjemput Yang Berhormat Tuan Muslimin bin Yahya Sungai Besar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera Tuan Yang Dipertua, pinggan jorong, mangkuk jorong, jorong dari Pulau Sembilang, 2-3 kata terdorong. Soalan, mohon jawapan soalan 9. Terima kasih. Jemput Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga Masyarakat atau timbalannya menjawab. Baiklah, Tuan Yang Dipertua, terdapat perbezaan antara allowance dan gaji di mana allowance merupakan bayaran yang diberikan kepada seseorang yang bertugas secara sukarela di sesebuah organisasi seperti di PAWE. Manakala gaji adalah satu pemberian upah tetap yang diberikan oleh majikan kepada pekerja. Penyelia dan pembantu penyelia PAWE yang dilantik merupakan sukarelawan yang bertanggungjawab untuk merancang dan melaksanakan aktiviti di PAWE. Kementerian telah memperuntukkan bantuan kewangan untuk operasi PAWE sebanyak RM33,330 setahun yang merangkumi kos tenaga kerja, allowance sukarelawan, pengurusan dan pengoperasian serta program dan aktiviti di PAWE. Ia merupakan pemberian peruntukan asas oleh kerajaan kepada NGO yang mengendalikan sesebuah PAWE untuk melaksanakan pengoperasian bagi tempoh 1 tahun. Kementerian juga amat menggalakkan agar PAWE berusaha menjana pendapatan bagi mendapatkan dana tambahan dengan mengadakan pelbagai aktiviti penjanaan pendapatan seperti jualan produk PAWE, sumbangan badan korporat, peruntukan ahli parlimen ataupun ahli Dewan Negeri setempat dan sebagainya. Dana tambahan ini dapat membantu PAWE untuk melaksanakan pelbagai aktiviti tambahan untuk kesejahteraan warga emas dan seterusnya meningkatkan allowance mereka. Sejak tahun 2001 hingga 2018, sebanyak 88 buah PAWE telah diwujudkan dengan 37,279 orang warga emas yang berdaftar. Bagi tahun ini, Kementerian telah memperuntukkan sebanyak 5 juta untuk menubuhkan sekurang-kurangnya 45 buah PAWE dan akan menjadikan bilangan di akhir tahun ini berjangka 133 buah PAWE. Usaha ini adalah selaras dengan cadangan bagi mewujudkan 1 PAWE bagi setiap kawasan parlimen, iaitu anggaran objektif kita adalah untuk menubuhkan 222 PAWE seluruh Malaysia. Itu sahaja jawapan saya, Tuan Yang Dipertua. Terima kasih. Soalan tambahan pertama, 30 saat. Sila. Terima kasih Tuan Yang Dipertua, terima kasih Yang Menteri. Isu berkaitan dengan allowance PAWE yang bernilai RM650 untuk penyelia, RM400 untuk pembantu penyelia 1 dan RM400 untuk pembantu penyelia 2 pada kita lah, walaupun namanya allowance terlalu sedikit dan kita tahu sudah 15 tahun tidak pernah diubah dan tidak pernah dikaji semula. Kita minta dalam keadaan sekarang ini, walaupun kita melihat ada peruntukan sebanyak 4.6 juta
tambahan dan kita minta kalau boleh dikaji semula berkaitan dengan allowance untuk sukarelawan PAWE ini. Dan satu lagi soalan, adakah benar melalui peruntukan kepada 37,000 warga tua yang mendapat servis di PAWE ini, sarapan pagi hanya bernilai RM1.40 saja? Itu soalan saya kepada Yang Berhormat Menteri. Terima kasih. Silah, Yang Berhormat Menteri. 1 minit. Tuan Yang di-Pertua, semua garis panduan untuk menubuhkan PAWE telah jelas diberikan kepada setiap NGO yang bersetuju dengan penubuhan PAWE. Jadi asasnya adalah NGO warga emas melaksanakan aktiviti mereka. Bersu kembali, saudara, 11 soalan telah pun dijawab oleh Menteri dan juga Timbalan Menteri yang berkaitan, dan seketika tadi Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Hannah Yeoh sedang menjawab soalan daripada Ahli Parlimen Sungai Besar berkenaan dengan cadangan untuk menaikkan geran tahunan kepada pusat aktiviti warga emas PAWE, termasuk allowance kaki tangan PAWE yang masih di bawah garis kemiskinan, iaitu RM650 sebulan. Baik, saya kongsikan kepada anda intipati jawapan daripada menteri-menteri ketika waktu pertanyaan-pertanyaan Menteri MQT pagi tadi. Dewan dimaklumkan kerajaan masih berunding dengan Pesuruhjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi Pelarian atau UNHCR untuk melibatkan pegawai polis dan immigration dalam proses pengenalpastian status pelarian. Menteri Dalam Negeri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata kolaborasi ini penting bukan sahaja untuk menentusahkan status pelarian yang diberikan kepada warga asing, malah bagi memastikan kedaulatan dan keselamatan negara terus diberikan keutamaan. Mengulas lanjut soalan daripada Wakil Hulu Terengganu, Tan Sri Muhyiddin berkata Majlis Keselamatan Negara MKN turut bekerjasama dengan Jabatan Perdana Menteri sedang menambah baik arahan MKN nombor 23 ia bagi menjamin kerangka polisi berkaitan pengurusan parti yang memegang kad UNHCR dan pemohon suaka yang lebih komprehensif. Dewan turut dimaklumkan sehingga 30 September lalu UNHCR merekodkan jumlah 177,943 orang parti yang memegang kad UNHCR daripada 57 buah negara. Myanmar paling tinggi 153,551 orang, diikuti Pakistan 6,495 orang dan juga Yaman 3,568 orang. Baik, dalam perkembangan berkaitan, Tan Sri Muhyiddin turut memaklumkan perbincangan akan dilakukan bersama pihak UNHCR mengenai cadangan untuk mengeluarkan kad khusus kepada anak-anak pelarian. Rekod peribadi mereka diperlukan untuk tujuan pemantauan. Baik, ketika waktu pertanyaan Menteri nombor 2, ini soalan diajukan kepada Kementerian Pertahanan. Menterinya Muhammad Sabu menjawab sendiri berkenaan dengan tabung pahlawan 2019. Katanya peningkatan kutipan adalah disebabkan wujudnya kesedaran pengorbanan anggota tentera kepada anggota tentera dalam menjaga kedaulatan dan juga keselamatan negara, dan juga kutipan derma sebanyak 9.5 juta ringgit tersebut akan dikendalikan oleh Jabatan Haliwal Veteran Angkatan Tentera Malaysia dalam membantu golongan veteran dan juga Angkatan Tentera Malaysia sedia ada. Dan ini pula berkenaan dengan usaha untuk menambah baik sekolah. Dewan dimaklumkan Kementerian Pendidikan telah menyalurkan peruntukan berjumlah 27.49 juta ringgit kepada Jabatan Pendidikan Negeri Sabah dan 16.64 juta ringgit kepada Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak tahun ini untuk memperkasa dan juga menyelenggara aset-aset berkaitan di sekolah dan institusi pendidikan di kedua-dua negeri tersebut. Baik, kesemua jawapan lain anda boleh mengulang tayang menerusi platform Suara Dalam talian kami di YouTube Berita Nasional RTM ataupun untuk terus mengikuti sesi perbahasan Rang Undang-Undang Perbekalan 2020 atau Belanjawan 2020 seperti informasi yang tertera di kaca TV anda. Baik, lagi berkenaan dengan soalan nombor 1 yang diajukan kepada Kementerian Pendidikan, Timbalan Menteri Pendidikan menyatakan bahawa pelaksanaan projek berkenaan untuk baik pulih sekolah adalah bergantung kepada arahan Perbendaraan 182 yang menyatakan bahawa pelaksanaan projek-projek pembangunan di Kementerian Pendidikan adalah dilaksanakan oleh Jabatan Teknikal iaitu pihak Jabatan Kerja Raya. Baik, anda boleh kembali mengikuti seperti informasi yang telah saya maklumkan sebentar tadi. Dewan Rakyat akan terus bersidang sehingga pukul 1.30 petang dan akan menyambung semula pukul 2.30 petang. Kami akan kembali menemui anda nanti pukul 1 tengah hari untuk lebih banyak intipati dari Dewan Rakyat. Juga 10.30 malam langsung dari Parlimen. Dewan akan ditangguhkan sehingga hari Selasa nanti kerana cuti menyambut perayaan Deepavali. Kita jumpa lagi. Saya Indi Reza Rohadian. Salam hormat. Assalamualaikum.